Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir bagi juzuk yang ke-28, dan kita sampai itu surah Al-Mumtahanah. Ayat terakhir kita bincangkan adalah sampai ke 11. Itu di mana, dan surah ini kita sebut itu berulang kali bahawa permulaan surah ini Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan tajuk pemberian wala kepada orang bukan Islam. Okay? Kemudian Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan apa? Dengan apa? Supaya mengikuti, kita ni mengikuti Ibrahim AS dalam masalah wala al-bara'. Kemudian Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan apa, golongan manakah yang dibenarkan untuk kita buat baik dan golongan manakah kita kena bertegas, ya, itu dalam ayat ayat yang ke-8 dan 9. Dan kemudian ayat 10, 11 itu kita ambil ada berkenaan dengan tajuk di mana jika ada pasal dalam perjanjian Hudaibiyah, kita kata itu Hudaibiyah, perjanjian Rasulullah SAW dengan golongan musyrikin untuk 10 tahun perjanjian, tapi tak sampai 10 tahun pun golongan musyrikin dah batalkan. Dalam perjanjian tersebut, antara perkara perjanjian berkenaan adalah barang siapa yang datang ke Madinah dari kalangan orang Mekah, walaupun dia beragama Islam, kalau orang Mekah minta balik, orang Madinah kena pulangkan. Okey. Manakala kalau sekiranya ada orang Madinah pergi ke Mekah dan apa, kena tahan ke sana dekat Mekah, orang Madinah minta, orang Mekah tak payah pulang balik pun tak apa. Tapi bila datang ayat yang kita bincang ni, itu ayat berkenaan dengan Allah Ta'ala nyatakan, ya ayuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza ja'akumul mu'minat, berdatang kepada kamu golongan wanita yang beriman, muhajiratin, dalam keadaan berhijrah, famtahinuhun, ujilah mereka. Allahu a'lamu biimanihin, Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang iman mereka. Manakala mereka tak beriman ke mereka beriman, Allah Ta'ala lebih tahu. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, kalau kamu tahu mereka memang beriman, fala tarji'uhunna ilal kuffar, yang kamu kembalikan mereka kepada orang kafir balik. Lahunna hillul lahum, tidak mereka, itu golongan yang kafir tadi, halal untuk wanita-wanita tadi. Walahum yahilluna lahun, dan mereka pun tak halal untuk wanita-wanita berkenaan. Itu yang kita baca itu, Dan kemudian wa atuhum ma anfaqu, Allah Ta'ala nyatakan, berikanlah kepada orang kafir tadi, orang musyrik tadi, apa yang mereka infakkan untuk perkahwinan dengan wanita-wanita tersebut. Mana bayar balik. Dan juga kita bincang itu, dan tak salah untuk orang-orang beriman untuk kahwin dengan wanita-wanita yang tadi, yang berhijrah tadi, setelah habis iddah mereka, maka kahwinlah dengan syarat mana jadikan macam perkahwinan biasa, bukan pelarian, tidak ada bentuk yang lain daripada perkahwinan macam biasa. Tetap kena ada wali, kena ada akad nikah dan sebagainya, kena ada mahar. Okay? Dan Allah Ta'ala terangkan di akhir ayat tersebut, jangan kamu berpegang dengan islamil kawafiri, mana ikatan perkahwinan yang kufur. Umar dan kisah berkenaan, dengar saja ayat tersebut, dia pun ceraikan 2 isteri dia yang masih lagi tidak masuk Islam. Okey, dan lepas tu Allah Ta'ala kata, mintalah apa yang kamu mintalah apa yang kamu dah infakkan. Diorang pun mintalah apa yang mereka dah infakkan. Kalau isteri lari ke sini, daripada sini pergi sini, minta, orang sini minta, orang sini minta, orang sini pun minta juga apa yang mereka telah infakkan untuk perkahwinan tersebut, maka mintalah balik. Tak usah kesalahan. Dan Allah Ta'ala, ini adalah hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hukum di antara manusia, ikut hukum tadi. Dan kalau sekiranya tak dapat bayaran tersebut daripada orang kafir, maka Allah kata, wa in fatakum syai'un min azwajikum minal kuffar, jika terlepas dari kamu ni sebarang isteri lah, mana-mana isteri kepada orang kafir, fa'aqabtum, lalu kamu tak dapat pula harta rampasan perang, maka berilah, fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum misla ma anfaqu, sebagaimana mereka dahulu infakkan harta mereka. So kalau tak ada bayaran terima daripada orang kafir,
maka kalau sekiranya dari orang Islam pergi orang kafir, jadi ketika itu pembayaran semula tadi kalau tak dapat, maka akan dibayar oleh Baitul Mal daripada harta ni, harta ghanimah, daripada harta ghanimah untuk berikan. Dan Allah Taala kata wattaqullah allazi antum bihi mu'minun. Baik, hari ini kita sambung ayat ke-12 atau ayat yang terakhir. Bagi ayat dua ayat terakhir ayat yang 12 dan ke-13. Baik. Ayat 12 dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubay'naka 'ala alla yushrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Rawal Bukhari, terima Imam Bukhari, an Urwah daripada Urwah bin Zubair, anna Aisyah bahwa Aisyah zaujun Nabi SAW, isteri Nabi SAW, akhbarathu, telah beritahu kepada Urwah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah SAW kana dahulunya yamtahinu menguji, membuat percubaan, tes, man hajara ilaihi, sesiapa yang berhijrah kepada baginda, minal mu'minat, di kalangan wanita-wanita beriman, bihadhil ayah, dengan ayat ini. Mana ayat 12 ni punya perjanjian dalam tu, itulah yang dituntut untuk dilafazkan. Mana itu ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza ja'akal mu'minat, bila datang pada kamu wanita-wanita yang beriman, yubay'naka, yang mereka membai'ah kepada engkau sehinggalah akhir, ila qaulihi ghafurur rahim, Allah Taala itu yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mana yang dekat situ diterangkan, mana bila mereka berjanji untuk tidak menyekutukan Allah Taala sesuatu, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan bunuh anak-anak mereka, tidak akan mendatangkan sebarang penipuan, pembohong yang mereka tipu atau bohong dengan tangan-tangan mereka, di hadapan mereka atau dengan kaki-kaki mereka. Wala ya'sinaka fi ma'rufin, dan mereka takkan menderhaka kepada engkau dengan dalam perkara ma'ruf, maka bai'ahlah mereka, berilah perjanjian untuk mereka, wastaghfir lahunallah, dan minta ampunlah pada Allah Taala untuk mereka. Minta ampun Allah Taala untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim, Allah Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mana Rasulullah SAW dahulu uji wanita tadi dengan persoalan itu. Qala Urwah, berkata Urwah, qalat Aisyah tu, berkata Aisyah radhiyallahu anha, faman aqarra bi hadzal syart minal mu'minat, maka sesiapa yang memperakui, faman aqarra, maka siapa yang aqarra, memperakui, bi hadzal syart, dengan syarat ini, minal mu'minat, kalangan wanita-wanita yang beriman, qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah kepadanya, orang-orang yang menerima syarat ni, bersabda kepadanya Rasulullah SAW, qad bay'atuki, aku telah membai'ah engkau, beri bai'ah kepada engkau, menerima bai'ah engkau, maksud dia kalaman, secara kata-kata, kalaman, secara kata-kata, maksud dia tanpa pegang, tanpa salam. Ni masalah bai'ah. Bai'ah bila kita buat perjanjian dengan seorang itu, adakah kena pegang tangan, salam kan, goncang tangan lagi kan? dia pasal kita kata, kita ingatkan benda tu kena ni kan, tangan. Jadi dalam tajuk ni, dalam hadis ni Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha ceritakan, Urwah bin Zubair ceritakan, Aisyah ceritakan bahawa tidak Nabi sentuh wanita-wanita yang dibai'ah. Nabi bai'ah secara kata-kata cukup. Dan sebenarnya ikrar tadi, upacara tadi, tangan tadi memanglah kita macam jual beli kan, bila saya jual saya beli kan, bagus dengan kan, ada akad kan, akad pegang tangan, nampak lebih rasmi, tetapi sebenarnya lafaz mulut dah menjadi syarat sebenarnya, hatta dalam akad-akad yang lain pun. Untuk perempuan saja ke? Untuk perempuan tak boleh sentuh, tengok tak boleh, pegang macam mana boleh? Siap tangan. Ha? Siap tangan. Cium tangan mana pula? Itu mana-mana pelik ni kata ni. Dia kata tok guru ni kata pasal apa? Dia anak murid ni macam anak murid ni macam anak. Kau dah anak murid, kalau tok guru tua muda, anak murid tua, siapa jadi mak, siapa jadi anak? Faham tak? Jadi tak ada konsep macam ni sebenarnya. Jadi tak ada bai'ah. Bai'ah ni maksud dia memberikan perjanjian sebenarnya. Dan istilah bai'ah ini memang ada datang hadis Nabi, barang siapa mati dan kadang tidak ada bai'ah ke atas diri dia, maka mati jahiliah. Okey.
Tapi dalam masa sama, bai'ah ini bukanlah bentuk dia macam yang kita bayangkan sekarang lah. Ikrar kan, saya berjanji macam budak-budak Malaysia kan, biasa apa, dukun negara tu kan, kami itu macam tu bai'ah lah tu. Walaupun tak sebut, dikatakan tak salam ustaz seorang ke, cikgu seorang ke, tak salam agung sekalipun, sebutan itu dah merupakan perjanjian, ikrar sebenarnya. Itu saja perakuan seseorang itu. Mana perjanjian dia untuk tidak buat benda sekian. Mana kalau dia tak berjanji pun tetap haram. Bukan maksud dia kalau tak berjanji halal buat. Tak, tetap haram. Tapi sekarang ni mana penerimaan untuk mereka ni dibai'ah oleh Rasulullah SAW, diterima sebagai seseorang umat Islam yang dibai'ah, yang diperakui oleh Rasulullah SAW, maka perlu ada berlakunya perakuan mereka dengan Rasulullah SAW bahawa takkan buat benda sekian. Yang Nabi, yang Al-Quran letakkan jumlah perkara tersebut. Itu dengan penyekutuan Allah Ta'ala tak boleh. Nanti akan datang di detail dia. Ini berkaitan para sahabat Dan para sahabat dan sebenarnya ada orang yang datang jumpa Rasulullah SAW, bai'ah dia dengan syahadah saja. Syahadah saja. Mana orang Arab Badui tu kan datang jumpa Rasulullah kan, dia kata aku saksi engkau Tuhan Allah, engkau utusan Allah Ta'ala. Dia balik. Macam tu je. Tak ada pula pegang tangan dan sebagainya, tak payah. ada janji aku tak buat gitu. Tak ada. Benda tadi bahasa kita kata ketaatan pada Allah dan Rasul dan madai. Mana kita keseluruhan sebenarnya. Kalau macam kita sekarang, kita zaman kita. Tak, masalah sekarang ni kita kata contohlah. Kalau zaman dahulu macam Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, okey, akad jual beli tu wajib. Tak wajib. Mana kalau sedekah siapa-siapa tak akad, maka jual beli dia tak sah. Bila jual beli tak sah, makanan dia haram. Dia, saya sebut bukan kurang ni, haram. Saya sebut ni orang masjid terkejut. Saya kata tak tahu ke? Kena tahu benda ni, pasal ini antara syarat. Ada benda-benda yang syarat zaman dahulu dibuat dengan upacara tertentu, tapi lepas zaman berikutnya memadai dengan angguk kepala pun dah lepas. Macam tuan letakkan mesin air tu kan. Siapa nak kata aku beli aku jual? Kalau tiket tu ya, tiket parking tu kan, please insert your fucking ticket. Lepas tu dia kata kan, please take your ticket kan. Itu dia cakap. Yang mesin air tak cerita. Mesin air tu diam je. Nampak nyamuk warna merah je, masuk duit cukup. Ada kalanya masuk duit cukup pun dia tak pulang balik. Pun ada juga. Wujud kat RNR, kata saya kena sepak dah ni peti tu. Kat RNR kan orang dah tengok kan. Jadi kita tak berhati. Kalau tidak, kalau seorang-seorang rasa kena tendang lah benda tu. Masuk duit tak keluar apa. Pun ada juga. Itu redha meredai. Mana redha meredai? Jadi secara asasnya memang bai'ah tu asasnya adalah perjanjian. Tapi yang ini tak setia ni sebenarnya biasanya dipegang asalnya kepada ketua-ketua kumpulan. Contoh macam kalau kabilah tertentu datang, tak perlu semua ahli kabilah dia datang. Dia mewakili semua kabilah dia. Contoh macam kalau di Yaman tu presiden Yaman dan sebagainya, bila kabilah datang nak buat tak setia kan, ketua kabilah saja bercakap. Nak suruh seorang-seorang datang 10,000 datang bercakap seorang-seorang, letih presiden nak dengar. Kau berapa ribu lagi? 5,000 lagi tuanku. Tak jenuh. Itu sebab kenapa kena faham. Dia biasanya ambil kepala. Dan bahkan benda ni siapa yang di atas, macam orang tu pengikut siapa, ketua tu tadi dah memadai sebenarnya. Ketua kepada kumpulan berkenaan dah memadai untuk memberikan taat setia kepada seseorang. Dan macam zaman sekarang ni, dan memang bai'ah tadi, kalau bai'ah dalam ini kan bai'ah berkenaan dengan tajuk pilih pemimpin. Ini kan pilih pemimpin. Bahkan ini bai'ah ni adalah bai'ah berkenaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kaitan, tak sebut situ berkenaan dengan pemimpin. Mana taat pada segala apa diperintahkan dalam ma'ruf. Lepas tu Nabi sebut belakang tu, apa sedaya upaya kamu, nanti kita akan baca. Maksud dia bukan maksud dia menjadikan kau lah amir kami, tak ada sebut pun. Tak ada disebut pun benda berkenaan. So bai'ah ni lafaz yang kita faham pengertian, tapi praktikal tadi bukan lagi bentuk yang sama. Kalau dilaksanakan benda berkenaan daripada ketua ni, kalau dari satu keluarga, keluarga tidak membayai untuk datang. Tak perlu datang semua seorang, anak-anak kali kecil pun datang. Kan? Tak payah. Budak kecil yang 5 tahun nak cakap apa. So setiap orang tadi kena faham bai'ah itu apa. Pada zaman sekarang ni ada orang kata kalau tak ada bai'ah, tak ada khalifah, tak ada sekian, maka anda telah mati jahiliah. Ada masalah lah. Pasal dia ayat ini berkenaan dengan bai'ah, jangan. Problem dia sekarang, ayat ni datang apa? Inja'akumul mu'minat. Yang muhajirat, yang berhijrah. Awak berhijrah dari mana? Soalan. Tak hijrah kan? Kadang-kadang dengan tanda tangan. Macam orang tu datang minta kerakyatan apa, nak jadi rakyat Malaysia dan sebagainya.
tanda tangan pada borang tadi itu adalah di antara tanda bahawa dia bersetuju dengan apa saja yang tertulis di atas kertas berkenaan. Bukan semestinya kena lafazkan. Kan dia baca kan, dah baca siap apa yang ada, dia tanda tangan saja, itu ada persetujuan dia. Dia bukan semestinya lafaz dengan mulut atau upacara khas depan halayak ramai, tak payah. Macam orang minta kerakyatan sebuah negara, macam tu keadaan dia. Mana bila orang tu minta kerakyatan, erti kata lain dia nak memberikan apa? Taat setia daripada negara tersebut. Soalan, dia pergi depan orang masuk televisyen ke? Oh, terkenal lah kan, setiap orang akan terkenal. Tapi tak, bukan macam tu. Jadi macam kisah ini, kisah sebenarnya asalnya bai'ah ini adalah bai'ah untuk apa, bahkan Nabi buat berkali-kali. Nanti kita akan baca ni, Fathul Makkah Nabi buat sekali lagi. Buat sekali lagi. Bahkan benda ni berjalan pada orang-orang berkenaan yang mana kita kata tak setia pada Rasulullah SAW, disuruh buat sekali lagi. Mana ada bai'ah ni dibuat berulang kali kadang. Untuk kita kata orang tu barui dia punya janji setia kepada Rasulullah SAW. Baik, baca dulu Dia kata qad bay'atuki kalaman. Sesungguhnya aku telah bai'ah engkau dengan kata-kata, secara kata-kata. Dan Aisyah tambah lagi, wala wallah, dan tidak demi Allah, ma massat yaduhu yada imra'atin qattun, dan tidak menyentuh, dia kata, dan tidak demi Allah, dia kata, tidak menyentuh tangan baginda tangan seorang wanita sama sekali fil mubayati, dalam perjanjian, apa-apa perjanjian pun. Tak pernah Nabi pegang tangan wanita untuk buat ambil janji. Kita ni masalah dia, tok guru kahwin banyak kes tu lah. Jumpa orang ni salah. Ini salah. Ini lembut pula tangan. Ni mulalah syaitan datang. Di asal pertama sebenarnya memang kita kata tidak perlukan kepada sentuh. Bila Nabi katanya itu tak perlu. Tengok pun haram, sentuh lagilah. Jangan orang kata benda ni khas untuk Nabi. Kalau bukan Nabi contoh kita, siapa lagi? Dalam Islam kita kata disuruh tundukkan pandangan, tengok pun tak boleh. Tengok pun kalau katakanlah dia kata perempuan boleh buka muka dan tapak tangan. Katakanlah perempuan duduk tepi tu, kita renung macam tu, salah. Tapi kita kata ustaz, kan muka tapak tangan bukan aurat. Tapi awak tak tenung macam tu. Duduk tenung, tengok tapak tangan kan. Tak ada tangan, telik. Bukan nak jadi tunang ke bukan nak kahwin pun. Sibuk tengok tangan perempuan tu. Kenapa? Sebab dia untuk itu para ulama kata ni kias aula, kias pada aula. Kalau tengok restricted, pegang lagi dah tak boleh. Pegang lagi yang tidak boleh. Tengok pun ada masalah, pegang lagi masalah. Alah kalau kita macam lah seorang lelaki. Orang katakan orang lelaki lain tak payah tengok bini dia punya badan. Tengok tangan bini lama-lama. Apa perasaan lelaki tadi? Tak ada masalah. Lelaki tenung je. Betul tengok orang tu, tengok bini kita punya tangan. Tengok atas bawah dia buat tak tahu je. Lalu nak apa baik? Kan mula apa baik lah kan. Tu masalah dia. Pasal memang tak boleh. Benda-benda berkenaan tak logik. Jadi dengan sebab itu kita kata bai'ah dengan tangan dan sebagainya untuk wanita tak boleh. Haram. Tengok haram, pegang lagi haram. Tak boleh. Jadi dan Aisyah sambung lagi, ma yubayi'uhunna illa biqaulihi, dan tidak baginda membai'ah mereka, dan tidak baginda membai'ah mereka illa, melainkan biqaulihi, dengan sabda baginda, qad bay'atuki ala dhalik, aku dah bai'ah engkau di atas benda itu. Aku dah bai'ah engkau di atas benda itu. Mana apa kau janji tadi? Aku ambil janji setia engkau di atas itu. Wa hadha lafzu Bukhari. Ini lafaz Bukhari. Lafaz yang kita baca ni lafaz Bukhari. Wa rawa Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, an Umaymah binti Ruqaiqah, daripada Umaymah binti Ruqaiqah, qalat, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nisa'in linubayi'uhu. Aku datang kepada Rasulullah SAW fi nisa'in, dan satu kumpulan wanita. Fi nisa'in, dan satu kumpulan wanita. Linubayi'ahu, supaya kami nak berjanji dengannya, nak buat bai'ah kepada baginda. Fa akhadha alaina, lalu baginda mengambil ke atas kami. Ma fil Quran, apa yang datang dalam Quran, dalam ayat 12 surah Al-Mumtahanah. Allah yusyrikna billahi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukan Allah Ta'ala suatu benda pun. Dan bila sampai pada wala ya'sinaka fi ma'rufin, maksudnya janganlah mereka menderhakai engkau pada perkara yang ma'ruf. Lepas tu Nabi sambung kat situ, fi mastata'tunna wa ataqtunna, pada apa yang kamu mampu dan kamu terdaya. Mana pada mampu, mana taati pada benda yang kamu mampu dan terdaya.
Pasal memang Nabi sabda dalam hadis ini berkata, idza amartukum bi syai'in, bila aku perintah kamu satu perkara, fa'tu mastata'tum, datanglah, laksanakanlah perkara tersebut sedaya upaya kamu. So apa mentaati dalam perkara dan mentaati dalam perkara makruf tadi sedaya upaya seorang itu. Tapi kena ingat, kalau benda haram tak bukan sedaya upaya Dah try dah, tak boleh tinggal benda haram ni. Tak. Pasal dalam hadis Nabi juga Nabi sabdakan, wa idza nahaitukum an syai' fajtanibuh fantahu. Bila aku larang kamu satu benda, tinggalkan terus. Dalam bab ketaatan, pelaksanaan benda-benda kebaikan, ya, ikut kemampuan masing-masing. Tak mampu nak puasa banyak, puasa sehari pun cukuplah. Kan? Sehari sebulan. Paling kecil yang bagi, tak nak. 2. Bagi 3 berat sangat. Bagi 1 hari pun tak buat juga. Kan? Masalah. Jadi kita kata memang Rasulullah SAW suruh buat sedaya upaya. Tak boleh solat berdiri. Duduk. Tak boleh duduk. Baring. Maksudnya dia akan datang macam tu. Mana solat tak ada air, tayamum. Tak ada tanah. Sayang dia macam tu. Just pray as you are. Tak perlukan kepada benda lain. So, jadi setiap benda berkenaan bila ketaatan pada apa kita mampu dan juga pada apa yang kita terdaya. Tetapi kalau berkaitan dengan tajuk larangan atau pengharaman, maka kita berhenti pada batasannya. Tak boleh kita kata, saya terpaksalah juga makan benda haram, tak ada. Kan? Terpaksalah juga nak berzina, tak boleh. Benda-benda yang haram, benda yang dilarang, tinggalkan terus. Adapun benda ketaatan untuk penambahan kebajikan dan sebagainya, Nabi galakkan kita, tak mampu kita buat yang ni, kita buat yang ni. Kita sentiasa cari. Itu Nabi kata, kepada apa yang kamu mampu dan juga kamu terdaya. Lalu wanita-wanita tadi berkata, kan Umaymah bintu Ruqaiqah kata, qulna, kami pun kata, Allahu wa rasuluhu arhamu bina min anfusina. Allah dan utusannya dan rasulnya arhamu bina, lebih belas kepada kami min anfusina, banding diri kami sendiri. Mana kalau Ta'ala berikan satu tu, itu paling ringan lah tu. Kami takkan kami tahu itu paling ringan, paling elok. Tak ada lebih elok dari itu. Maksud dia Allah Ta'ala lebih belas kasihan. Orang manusia kadang tak belas kasihan pada diri sendiri, tapi Allah Ta'ala lebih belas kasihan pada manusia ini. Hatta macam ibadat lah, Allah Ta'ala tak suruh lompat-lompat berzikir, kan kita lompat berzikir. Maksud dia Allah Ta'ala belas kasihan pada kita. Dia suruh kita tanpa letak guideline. Berapa kali nak berzikir, banyak mana kamu nak buatlah. Sikit dia dapat, tak ada hal. Kan? Maksud dia sekecil-kecil mana boleh buat. Mana Allah Ta'ala belas kasihan sungguh. Tapi manusia ke tak belas kasihan pada diri sendiri. Kadang-kadang yang tak nak kahwin lah, tak nak makan daging lah, apa lagi, tak nak bercakap dengan orang kerana kan nanti kita akan menyebabkan dosa dan sebagainya. Memang mengurangkan bercakap, ya. Tapi kadang-kadang tak bercakap langsung, masalah. Kan tetamu datang rumah, Assalamualaikum, diam. dia diam tengok tamu tu datang. Salah lah. Pasal itu hak, pasal hadis Nabi datang. Nabi nyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, pasal beriman Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifah. Dia muliakan tetamu dia. So tamu tu datang terkulak-kulak, terdiam, tak tahu cakap apa. Pandang kita, pandang dia. Tak hidangkan air. Siapa suruh datang? Ini masalah lah, ini masalah. Jangan salah, kena faham. Maksud dia, bila wanita-wanita tadi kata apa? Allah Ta'ala lebih belas kasihan terhadap kami berbanding diri kami sendiri. Kami sendiri pun takkan boleh berkasihan pada diri kami sendiri macam Allah Ta'ala belas kasihan pada diri kami. So bila Allah Ta'ala berikan ketaatan, suruh taat Rasulullah, pastinya benda tadi paling ringan sebenarnya, dia kata. Lepas tu kemudian, bila dia cakap itu, kulna, mereka kata, lepas dah Nabi sebutnya tu, kulna, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tusafihuna, kau tak salam kami ke? Tak berjabat tangan. Bukan salam Assalamualaikum. Kita kena betulkan balik. Bagi salam, maksud dia lafazkan Assalamualaikum. Yang ini dia panggil musafahah. Tasafahah, maksud dia bersalam, berjabat tangan. Perkataan betul dia, bersalam-salaman. Bersalam-salaman sepatutnya saling bagi salam sebenarnya. Tapi ini berjabat tangan. Dia bahasa betul dia. Lepas tu wanita dia kata, bila pas Rasul kata pada apa kamu mampu, dia orang kata, ala tusafihuna. Ya Rasulullah, ala tusafihuna. Mengapa tidak engkau bersalaman dengan kami? Mengapa tidak engkau bersalaman dengan kami? Berjabat tangan dengan kami. Qala, baginda bersabda, inni la usafihun nisaa. Sesungguhnya aku tidak bersalaman atau berjabat tangan dengan wanita. Innama qauli limra'atin wahidatin. Hanyalah kata-kataku limra'atin wahidatin kepada seorang wanita, kaqauli limi'atin imra'ah. Seperti kata-kataku kepada
100 wanita. Ni nanti kita akan hadis yang berikutnya boleh ceritakan berkenaan Nabi minta mereka benda berkenaan. Seorang perempuan jawab, "Ya, ya Rasulullah." Tapi Nabi terima daripada semua. Yang jawab tu kan jawab seorang aja. Nanti kita akan baca nanti kejap lagi dalam Sahih Muslim. Okey. Okey, jadi maksud dia, jadi dengan itu kita kata bai'ah tadi untuk benda perkara ini tak timbul tajuk untuk seorang itu paksa untuk kena ada persalaman. Tinggalkan. Ni kita kat Malaysia ni nak apa, dalam IPA 2 pun tak hilang lagi. Kan bila ada orang yang itulah kata WhatsApp ni senjata dua, serampang dua mata. WhatsApp bila orang hantar kan sekarang ni ada buat rajak, ada diagram. Siapakah boleh anda salam? Dia taklah gambar rajak tu kan. Jadi lepas tengok benda tu orang macam aku salam ipar aku salam. Jadi yes and no. Jadi benda tu baguslah dan bahkan menyedarkan orang ramai. Macam saya katalah yang sesat pun ada dalam WhatsApp ni, tapi dalam masa yang sama ada benda menyedarkan orang ramai. Dulu orang tak pernah terfikir benda tu salah, tapi pada sebarkan diberitahu barulah orang tahu, ni salah. Yang ini aku boleh salam, yang ini tak boleh salam dan sebagainya. Baru sedar. Alhamdulillah. Ini satu part lah. Yang part lain tu tak tahu. Saya perasan kalau kata apa pimpin negara, tak kira negara umat Islam ke yang kafir ke, dia lain. Kalau lelaki salam tangan, perempuan rasa dia cium pipi. Perempuan dia itu. Apa soalan saya tanya. Ada siapa tahu protokol sebab apa? That is the only chance now. Apa hal chance pula bini orang tu? Tak senonoh cium diri sendirilah. Tak ada kerja lain apa. Tak pasal kalau dia kata delegasi luar negara dan sebagainya datang kan, apa dia ulu pipi. Yang perempuan tu pun ulu pipi juga. Seorang orang bila letak lagi pipi kat dia. Kenapa soalan? Protokol? Ini European mess. Nak tahu kenapa dia tak reti belajar adab negara orang. Itulah chance peluang terbaik. Apa benda bestnya? Arab ni yang dengan perempuan. Arab kalau kat Yaman akak pergi, ada yang salah dia bersalam lagi hidung pun ada. Qabilah daripada Maghrib kan. Lagi hidung. Ada kawan-kawan saya kata dia cium-cium. Ini qabilah aku. Allahu alam. Habis dia macam ada separuh kan macam di Yaman kan. Bila kita salam, kita cium tangan dia kan. Dia cium tangan kita balik. Dia cium tangannya tu. Kalau orang Sudan, dia tepuk bahu. Mana dia Assalamualaikum kaifahalu. Kawan ni tepuk bahu kita tepuk bahu dia. Klepek. Kalau lelaki perempuan tepuk-tepuk lah. Kalau lelaki terendah okey. Faham sendiri. Jadi maksud dia salah dia tepuk-tepuk gitulah. Okey, dia jadi cara apa? Cara memang tradisi setiap kaum tadi berbeza sebenarnya. Bahkan dalam kabilah Arab sendiri pun cara mereka menzahirkan apa? Kan? Apa cara affectionate kan? Ada cium tengkuk dan sebagainya kan? Lelaki. Tak ada tak gay pun. Yang takut. Yang pelik-pelik pula. Dia kata gaynya tak ada. Orang Arab tak ada masalah tu. Ada Cium ubun-ubun tu kalau kita guru. Dia rasa dia kata banyaknya ilmu dah ni. Dia cium. Itu perempuan jangan buat lah. Kan? Ni lelaki-lelaki. Ni lelaki sama lelaki. Nampak syekh tu kan tangkap kepala dia cium. Ini banyak orang buat yang tu. Madinah tu kan kalau sini kan apa gitu. Ya, tahu. Ada separuh tu ni, separuh guru-guru tanah Arab ni dia tak suka orang cium tangan dia. Tapi bila dia tak nak bagi orang tu tunduk, dia angkat tangan. Dia bagi orang tu cium, lepas tu kemudian dia cium balik tangan orang tu. So this is uruf? Uruf. Kebiasaan biasa je. Tidak. Bahkan cuma timbul tajuk bila tunduk badan itu ada larangan sebenarnya. Ada dalil melarang kita menundukkan badan kita kecuali kepada Allah Ta'ala sahaja. Di situ yang datang masalah pasal ada separuh uruf ni tadi yang kita kata agak masalah sikit. Bila sampai kita kata baca dalil, kita apply semua sekali. Sampai kan bila budak kan lintas depan mak bapak kan tunduk badan. Lepas tu dia kata, "Ustaz, benda ni kan tak boleh sebagainya." Saya kata, "Awak nak lintas depan bapak awak gitu ke? Apa khabar?" Takkanlah macam tu kot. Logiklah sikit. Kan? Sikit je lah. Just kan sikit. Tak adalah sampai sujud kat kaki pula. Masalah juga kan. Macam style India kan, dia pergi pegang kaki mak bapak cium. Tu actually memang kita kata macam Nabi kata, kalau dia kata boleh buat, aku suruh wanita cium sembah suami dia. Kalau boleh, tapi tak boleh. Pasal bila salah seorang sahabat balik daripada Rom kan, daripada ni kan, daripada Syam, dia nampak orang kat sana sujud dekat kaki padri-padri. Dia balik dia sujud kaki Nabi. Nabi kata, "Apa ni?" Dia kata, "Aku nampak orang kat sana buat macam ni pada padri ni. Dia tu padri je. Engkau Rasulullah." Macam mana?
Normally kan kita kata, kalau dia kata Ada hadis yang menjabat tangan. iya tahu. Musafahah jabat tangan biasalah. Tapi kan kata kalau dia orang gigit-gigit Nabi masalah juga tu. Kalau dia kata dia tangkap sini, tarik kan. Macam kalau orang zaman kita sekarang ni punya kerja lah, atau Syiah punya kerja ke dapat mayat Khomeini jatuh daripada keranda. Dia tengah bawa tu. Kalau siapa dekat YouTube nampak jatuh mayat tu, terselak peha. Ada. Saya sendiri. Saya dah tengok. Dia je tu kita tengok. Jadi orang kadang berkat ni satu benda lain. Yang kita kata respect satu benda lain. Macam kita dengan kawan kita jumpa kan, musafahah tu cara terbaik. So the sunnah is just to shake hand. Shake hand. Cuma tadilah apa culture orang Arab tadi yang contoh macam kan orang Arab kan apa gitu kan. Ada yang saya kata laga pipi. Kan, laga pipi je. Laga pipi. Dia tu. Ada separuh tu ialah macam saya kata yang makrib tu langgar hidung. Yang lagi hidung, saya jumpa kan dia lagi hidung. Kawan tu lagi hidung dengan dia. Kalau lagi hidung pendek, hidung panjang okeylah. Hidung pendek orang Melayu tak boleh. Tercium mulut nanti. Pasal kau. Jenuh pula. Brotherhood kan. Brotherhood. Tak masalah dia. Jadi dia orang punya culture. Habis separuh culture tadi kita kata benda yang tak ada sampai pengabdian diri dan sebagainya. Memang ada benda tak, bukan pengabdian pun tetap tak boleh. Contoh macam penyembelihan kan. Uruf kita ni sebab kita macam Islam daripada muda dia ajar macam tunduk, cium tangan mak bapak dan sebagainya lah. Something like that. Macam bila macam masjid nak lulur ni kita akan tunduk untuk macam depan orang. Ya, tunduk jalan dengan kan Allah tak suka jalan fil ardi maraha, jalan tegak diri itu tak boleh. Tunduk kepala dah lah. Tunduk badan sampai bungkuk gila-gila tak payahlah. Tapi saya sama sekali tak boleh hilang perangai ni. Kalau dia kata lintas depan orang tua, saya akan tunduk ke badan saya. Dah terbiasa dari kecil. Bapak buatlah jalan tegak, balik rumah tu kena. Serius. Janganlah lintas depan orang tua buat macam jalan macam tu. Kejap lagi orang balik kena. Buatlah. Jadi ajar dari kecil. Bapak saya ni sikit strict buat ni. Kan, bahkan kadang tunjuk tangan dan sebagainya. Ada orang kata tunjuk jari kan. Ketuk yang tangan saya, tahu tak? Memang strict. Bapak saya agak strict sikit buat macam ni. Cara tunduk ke, cara bercakap dengan orang tua ke, kan? Agak ni sikit kejap lagi orang tu balik siap lah. Bahkan saya tahu saya kecil-kecil dahulu, kalau macam ni kan perbualan orang dewasa, saya tak tahu sejak bila saya dulu bercakap. Kalau kita macam zaman sekarang kan, anak-anak mencampur cakap orang tua. Even yang baru ni dalam iklan tentang nyamuk Aedes tu, kan mak anak tu nak cerita apa dia belajar kat sekolah. Lepas tu mak dia kata, "Hei, sibuk lah orang tu nak bercakap." Lepas tu dia pun diam. Lepas tu dia baring tidur. Lepas tu masuk hospital. Itu dia ni lah nak ceritakan. Mak bapak dengar lah juga cakap anak. Tapi yelah, anak tu pun kejap lagi boleh cakap lagi. Bukannya dah tamat dunia. Once kena cakap diam, kejap lagi cakap, kejap lagi lah. Mana kadang-kadang mak bapak tu kata jangan menyampuk ketika ini. Kejap lagi cakap. Kan? Bukannya macam tak cakap betul terus kena gigit nyamuk Aedes dan terus mati. Mana ada. Kan? Ni Elan tu pun kena logik juga. Ni Elan tak logik ni masalah. Kan? Elan tak logik. Pakcik kenapa pening kepala anak kena tangkap mencuri? Kata peguam. Tak apa pakcik, kita ada yayasan peguam. Tak lepaskan untuk penyinayah. Tak pandainya. Tunjukkanlah wanita-wanita yang ada masalah keluarga dan sebagainya, gunakan sepatut tu. Dia itu cek lain. Itu Elan TV. Tapi faham maksud dia kalau anda kata dah terbiasa, kita bukan, saya tak sembah orang tu. Confirm tak sembah. Bahkan tunduk badan dari tu pasal dia terbiasa dari kecil. Sampai sekarang ni, dan bahkan memang sebenarnya Allah kata wala tamshi fil ardi maraha, yang kamu berjalan di atas muka bumi ni apa? Dan gaya sombong tu antaranya apa? Depan orangnya tu. Kan tak boleh. Salah. So kena lembutkan sikit lah. Memang kita kata tidak sampai peringkat itu. Dan bahkan tradisi macam anak cium tangan bapak dan sebagainya, benda tak ada masalah. Bahkan dalam konteks ini banyak nas-nas yang datang berkenaan dengan sahabat Nabi, dengan keluarga Nabi sendiri dan sebagainya. Ada yang salam cium tangan dan sebagainya. Bahkan atas dasar jadi seorang ni yang berilmu, yang seorang ni keluarga Nabi. Jadi diorang ada konteks itu. Yang ada ilmu tadi dicium tangan oleh orang keluarga Nabi. Yang dia pula pergi cium lutut kawan-kawan tersebut pasal dia keluarga Nabi. Macam tu keadaan dia. So konteks itu selagi mana tak sampai peringkat pengabdian dia, penyembahan dan sebagainya, dijaga. Dalam konteks kita kat Malaysia ni, benda tak nampak pun sebarang benda yang pelik. Dah terbiasa dengan macam tu. Orang Sudan lah, kalau jumpa orang Sudan, dia mesti sama-sama dia salam, kita tepuk bahu. Kaifahalo, bikhair, tamam. Semua dia tanya. Anak engkau macam mana? Isteri engkau, kuis tamam. Dia cakap kuis tamam 5 minit.
Kalau nak telefon, kalau telefon international call dengan orang Sudan, jangan telefon lama-lama. Jangan cakap dengan dia gaya Sudan. Nanti dia tanya kuis tamam, elok. Orang tu okey, elok, okey 5 minit. Berjalan ni, elok. Dia jaga sikit. Orang Sudan dia ni, tapi dia baik. Bukannya dia buat benda berkenaan kerana ni, tapi dia akan tepuk bahu. Dia bahu kita, bahu dia. Salam kan, dia tepuk bahu. Dia cara kaedah macam tu. Mana uruf biasa yang kita kata tak perlu dibuang. Kalau perlu dibuang, saya para sahabat Nabi dah ajar suruh buang. Sebahagian daripada berkenaan dah dibuang awal-awal lagi. Adapun yang kita terkontak macam masyarakat Melayu kita dekat Malaysia ni, bila bersalam dengan bapak dan sebagainya, ya apa takkanlah salam macam tu kan. Bah, apa khabar? Kan? Ini masalah kan. Memang tak logik lah. Tidak logik. Memang kita perasan ada keluarga yang macam tu. Keluarga yang salam bapak dia shake hand je. Kan? How you do? How are you kan? Salam. Dia macam tu je. Tanpa tak nampak respect pun. Tak nampak sama respect. Jadi bab ni jaga. Jadi berkenaan dengan tajuk bersalaman itu, berjabat tangan tadi, memang Nabi sendiri kata, aku tidak bersalaman ataupun berjabat tangan dengan wanita. Okey. Dia kata innama qauli, dan semuanya kata-kataku limra'atin wahidatin, bagi wanita seorang, kaqauli lima'atin imra'ah, bagi kata-kataku pada 100 orang wanita. Hadza isnadun sahih, hadis ini sanad sahih. Wa qarawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, wan Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, hasanun sahih, hasan sahih. Jadi macam konteks bai'ah ni masih lagi balik pasal kita lihat dalam buku-buku fiqh tidak ajar kita cara bai'ah. Lafaz apa nak bai'ah? Buka kitab fiqh ke, macam mana nak cara bai'ah? Hudud ada, qisas ada, diat ada. Masalah nak sebat orang berzina ada. Tapi masalah masalah imarah, pelantikan pemimpin ada. Tapi cara nak bai'ah tadi tak diajarkan. Maksudnya as long as kita kata kita terima orang sebagai pemimpin, maksud dia seorang tu, maksud dia kena ada bai'ah, maksud dia kena ada pemimpin yang dia berikan taat setia. Bukan duduk dalam keadaan lone ranger. Maksud dia tak ada tempat kembali, tak ada rujukan, tak ada sekian. Itu maksud sebenar. Bukanlah maksud tadi kena dia letakkan sekian khalifah kan. Khalifah macam orang Melayu kita ni 2 khalifah. Khalifah pemerintah, satu khalifah tarikat. Tak, orang tarikat dia nampak khalifah tu yang guru tarikat tadi sebagai pengganti Nabi. Dia ambil perkataan pengganti Nabi. Jadi dia kata khalifah tu kena ada. Dia sibuklah suruh orang berjanji dengan dia, mengambil dia sebagai khalifah. Khalifah tarikat Nasyabandi, khalifah tarikat Ahmadiyah, ada khalifah dia. Yang kita kata benda berkenaan tak langsung tak kena. Kalau kena, Nasyai Imam Syafi'i awal lagi jadi khalifah. Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah dan siapa saya selepas tu, pasti mereka akan ada wujudkan siapa khalifah kami. Soalan sekarang, Imam Syafi'i tak sibuk, anda sibuk buat apa? Faham? Ke tak faham? Kalau tak faham tanya. Jadi Ustaz, bagaimana dengan orang kata berbai'ah tu, mana tak ada spesifik yang maknanya aku wayang dan syekh tak ada. Tak wujud. Benda ni dikuatkan balik. Tajuk ni bila mana selepas jatuhnya kerajaan Osmaniyah Turki. Lepas tu baru timbul tajuk perlu kononnya nak mewujudkan balik kerajaan Islam ni, dibai'ah seseorang untuk dijadikan sebagai ketua bagi perkara tersebut. Sedangkan kalau kita lihat balik sepanjang perjalanan tadi, bai'ah mulut tak guna pun. Banyak orang bai'ah tapi munafik. Betul tak? Orang munafik pun bai'ah juga, tapi tipu. Nasyhadu innaka la Rasulullah, tapi tipu. Sebenarnya tu tak penting dah. Masalah sekarang ni atas diri orang tersebut. Pasal tajuk perjanjian dia kepada untuk mentaati seorang pemerintah tadi, atas ketaatan pada Allah dan Rasulnya, dia taat pemerintah tadi, itu Allah Ta'ala kira di atas diri dia, bukan atas orang lain. Kalau dia bohong pun Allah Ta'ala je tahu. Kalau dia tipu pun Allah Ta'ala je tahu. Cakap mulut tak guna. Lafaz mulut tapi hati dia berkait, tak pakai. Pasal dia kendaki daripada bai'ah tadi adalah kesetiaan orang tersebut dalam janji dia sebutkan tadi. Kalau dia kata macam sekarang ni baru kes apa, ahli parlimen pun ni apa yang bai'ah parti pun kan khianat juga, selamba je. Wallahi billahi tallahi, sebut macam tu sekali. Tapi dia pasal hati dia ketika dia cakap, dia tak ada benda pun. Dia tak rasa pun nak patuh pada orang sebut. So jadi bai'ah tadi sia-sia. Yang ini kita kata lafaz tadi, lafaz yang dimaksudkan tadi, pasal yang menjaga lepas tu adalah Allah Ta'ala.
Pelafazan tadi kita kata bukan bentuknya, itu bukan semua para sahabat Nabi SAW datang semua sekali dengan bentuk macam ni. Memang Nabi terima ketika kumpulan dan sebagainya. Bahkan mungkin ada orang sebut, ada orang sedar, ada orang bercakap. Jadi saya tunjukkan macam mana ketika bai'ah Fathul Makkah, ketika orang-orang musyrikin masuk Islam tu, Nabi ambil bai'ah dia dengan ini, lelaki di atas Jabal Safa, dekat bawah tu Umar. Nanti ada perbualan mereka yang agak menarik. Nanti dengar. Maksud dia tengah bai'ah ni, dia boleh nak berhujah lagi dengan Umar. Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Nanti kita dengar apa dia cakap. Tapi Umar tak ada macam, kau tentang bai'ah ni bai'ah suci. Tak ada. Umar gelak sampai terbaring. Umar tergelak sampai baring, sampai terbaring. Sebab apa? Sebab dia cerita dia pasal ayat tu datang kan, jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Lepas tu Hindun kata, kami bela anak kami sampai besar, kamu yang bunuh anak kami. Lepas tu Umar pun gelak. Umar gelak sampai terbaring. Kan Umar tak ada macam, kau serius lah ni bai'ah ni. Tak ada. Tak cakap pun. Pasal benda tu perjanjian, dia faham apa dia lafazkan. So, maksud asal dia adalah seorang manusia tadi kena ada pemerintah, kena ada pemimpin. Dia kena ada tahu bahawa dia ada ketaatan pada seseorang untuk masalah, contoh macam sekarang ni nak puasa Ramadan, kita nak ikut siapa? Saya tak ikut siapa, saya tengok anak bulan sendiri. Ini orang ni tak ada pemimpin lah. Ini masalah dia, faham tak? Dia tak ada orang yang nak menentukan, dia suka hati dia je. Saya rasa ikut daripada application yang saya download daripada internet ni, kan ada application anak bulan, tahu kan? Tak tahu? Ada apps ni, app ni boleh tengok apa hari mula bulan, apa hari akhir bulan. Phase of moon, phases of moon, fasa-fasa bulan. Dia sini lah, bulan tu boleh nampak ke tak nampak? Nampak kan? Mana saya boleh tunjukkan bulan tu berapa hari, tarikh berapa sekian dia besar, tarikh berapa dia kecil. Nampak? So kalau kata orang tu kata, saya tak perlu tengok anak bulan saya di handphone saya. Masalah lah. Sebab kenapa kena ada pemerintah untuk dihimpunkan zakat dan sebagainya. Kalau perlukan zakat dihimpunkan, ataupun untuk melegakkan masalah jihad, kena ada pemerintah. So seorang tu ada perangai tak nak kisah berkenaan dengan ada pemimpin ke tidak. Dia ada masalah lah. Dia terlantakkan lah. Buat sendiri macam sufi-sufi yang lari daripada mengikut benda berkenaan. Yang macam bila Salahuddin Ayyubi datang masuk ke Masjid Dimash, ajak golongan ni pergi perang. Tahu dia kata apa? Keluar. Kau kacau kami daripada kami punya zikir. Dia halau orang ajak pergi jihad. Itu masalah lah. Dia kata benda tu datang dari kerajaan. So kita kena ikut siapa? Kalau dia kata tak ikut siapa, dan siapa saja kata nak ada jihad, kita ikut. Ni bagaimana? Jihad sekian. Pergi apa? Jaga burang kutub. Ini jihad juga. Semua orang pakai dengan jihad masing-masing. Tak boleh. Sebab kenapa ada aturan untuk digerakkan tentera, dijalankan hukum, dibataskan sekian-sekian, ditangkap orang yang mencuri, dihukum orang yang membuat kesalahan. Kena ada kerajaan. Tak boleh datang dengan benda tu suka hati. Kita buat macam style zaman 6 Jahanam. 6 Jahanam kan macam tak ada kerajaan ketika tu. Dia datang, dia pergi belajar silat, cari orang bunuh. Tak boleh, haram. Kalau dibenarkan macam tu, habis masyarakat kita ni. Nampak je geram ni langgar orang ni. Geram ni langgar orang tu. Kan ada kereta semua sekali kan. Langgar orang yang kerja setiap hari. Tak boleh, haram. Sebab kenapa kita ada kat sini batasan tersekatnya kita tadi pada masalah pemerintah tadi. Sebab sebenarnya adalah letak daripada diri orang sebut, ada diletakkan walak dia, sokongan dia, ketaatan dia pada seorang pemimpin. Pemimpin tu kata, hari ni bayar cukai, dia bayar. Pemimpin tu kata, hari ni tutup lampu merah berhenti, dia berhenti. Start dia kata tak nak ikut je, masalah lah. Kan semua orang langgar. Kan nak keluar negara, sampai kat airport, pasport minta, dia kata, halak, sekali saya nak keluar, saya dah bayar tiket kapal terbang. Dia cakap apa? Bertumbuk pula dengan poli dengan immigration dekat keluar tu. Masalah, faham tak? Sebab kenapa kena ada ketaatan pada seorang pemimpin. Sebab itu macam mana kalau ada setengah pandangan tu, yang sekarang ni kata pun sekarang ni kebanyakan negara tidak menggunakan sistem pemerintah Islam. Okey, jadi dia menggunakan dalil pemimpin tu kena ada bai'ah. Kalau tidak bai'ah, kalau jahiliyah. Jadi sekarang ni jadi bai'ah, jadi orang ni tak taat pada pemerintah sekarang. Di bai'ah tadi maksud dia apa? Bai'ah tu maksud dia orang pilih dia. Election pilihan raya tu adalah di antara suara. Dia cek tu kan, itulah dia bai'ah dia. Pangkal siapa? Sebab kenapa dia patut ada wakil rakyat. Wakil rakyat dia pilih siapa? Ketua. Faham tak?
Macam saya kata benda tu tadi bukan semua orang buat kerja. Nak dipanggil semua orang syura. Nak jadi syura semua sekali macam mana? Yang seorang ni belajar bahasa Arab huah mahum je. Cerita bahasa dia ada seorang apa dekat apa dalam forum Muzakarah Fatwa Selangor. Saya pergi tadi tak ada kelas, tak datang. Pagi duduk sana. Jadi soalan penyoalan nombor 1, kumpulan NGO apa benda tau. Soalan pertama dia marah apa. Yang kedua tajuk Wahabi. Orang bincang tajuk lain. Orang bincang hari tu tajuk apa? Tajuk bincang hari ni adalah tajuk pluralism agama. Kan? Dan juga pluralism dan pluralism agama dan Syiah. Dia boleh lalut mulut dia ke situ. Tengok dia Pak Cik ni. Macam jauh mikrofon di atas. Kat bawah tu pergi turun dah. Dia duduk jauh kan. Jadi saya kata salah. Lepas tu yang nombor 2 tu kelakar. Dia kelakar nombor 2 ni dia punya cara cakap tu macam lah saya pergi haji awal umur 19 tahun dan sebagainya. Mana cerita orang ke 19 tahun. Kan masalah orang terangkan hari tu Syiah sesat macam mana. Dia kata mungkin bukan semua. Dia pula kata mungkin semua. Nak tanya soalan, awak belajar ke tidak? Cara bercakap tu memang tak belajar agama lah rasanya. Kan pasal dia dapat tauliah khas. Tauliah khas ni biasa badan-badan macam NGO je. Bukannya ustaz pun. Tapi cakap tu macam suka hati je. Saya pergi, macam tajuk dia, saya rasa bila kita kata Syiah ni sesat kan, dan nampak gambar pasal dia pukul kan dengan pedang koyak badan dan sebagainya. Dia kata mungkin itu yang mabuk, dia kata. Orang tengok macam budak ni kan. Saya ada sebelah ada seorang apa daripada perhutanan. Dia kata budak ni masalah ada bang, dia kata. Ha? Mana? Mana? Orang muda. Dalam mungkin 30-an kot, 30-an, akhir 30-an, awal 30-an tu. Tengok macam alah budak ni, saya kata. Kan betul dia kata, pasal saya dulu pergi haji, saya pergi haji, saya dampati banyak yang tawaf tu yang serban hitam. So what? Apa masalah dia? Oh kalau pergi tu, dia kata serban sama aje. Sedangkan kita tahu bahawa dia orang taqiyah. Dia tak belajar kan macam cakap-cakap je. Ini masalah pasal masyarakat kita ni. Kalau orang macam ni jadi ahli hal wal aqd, jadi orang yang menentukan untuk hala tuju negara. Bagi macam mana jadi? Dia dah akan pilih pemimpin. Masalah lah. Sebab kenapa sebenarnya dalam pemilihan pemimpin tadi dia bukan semestinya apa orang kata orang biasa, semua orang, bahkan orang tertentu saja. Kalau pilih semua orang kat Malaysia sekarang takkan boleh buat negara. Sebab orang muda nak hiburan. Hiburan, cuba cakap tak nak bagi hiburan lepas ni. Kalau ceramah tak nak main gendang, orang tak datang tau. Dan dekat TV kan ada ceramah gendang. Jadi lepas ceramah sepatah sikit, lepas tu gendang, lepas tu ceramah sikit, gending. Apa hal? Faham tak? Jadi kalau ini kata konteks, kalau orang muda kita cakap tak boleh, semua nak. Soalan sekarang, ada nak pilih kerajaan yang kata tak boleh? Kita nakkan suara dengan setiap hari sport kan, seks, apa lagi disebut tadi? Smoke, sport, kan ada 5S. Mufti Selangor dia cakap 5S. Seks, sport, smoke, screen. Satu lagi apa? Screen. Space sewel. Ha? Awak sewel lah. Ada 5 benda. Nanti kau ingat dia beritahu. Dia sebut pasal itu benda musuh Islam masuk sekarang ni. Orang muda kalau tak ke sini, dia ke sini. Sport saya perasan tak? 10 awal Ramadan itu, orang sanggup bangun untuk 10 awal Ramadan untuk tengok bola saja. Solat tidak. Orang sanggup melompat dan sebagainya untuk ni bola, gaduh dan sebagainya. Tapi untuk agama tidak. Apa ramai nak untuk agama? Sport is actually satu ruang jalan sebenarnya. Memang kita kata sport itu bagus, tapi yang datang pergi sport tadi buncit je. Yang orang main dalam bola tu memanglah dia kurus. Yang datang yang kan, perut buncit. Betul tak? Itu konsep dia. Jadi ada satu benda screen, satu lagi ada apa. Faham? Jadi konsep dia memang orang muda. Kalau kita katalah nakkan orang muda berikan bai'ah, agak-agak siapa pun ramai. Ada orang ramai, berapa persentase akan dapat? Tak dapatlah. Sebab kenapa kita kata bukan diorang. Pasal orang muda tadi banyak yang tak tahu pun apa hal zaman Nabi dahulu ya. Ketua tentera dipilih sampaikan dia umur 17 tahun 16 tahun. Sekarang umur 17 sampai 18 tahun. Kita suruh dia buat apa? 21 tahun sibuk lagi main game. Faham tak? So kita nak letakkan pada orang ni lah, dia akan bai'ah siapa? Agak-agak dapat apa? Mana boleh kita sebab kenapa? Dalam pemilihan tu dia ada ketua. Sebab satu kampung, satu sekian, dia pilih ketua dia.
Bukan pilih pada anak buah tadi. Masalah. Tak boleh pada semua orang. Dia ambil pada ahli hal wal aqd tadi, bukan pada semua orang. Suara mungkin ditanya, tapi untuk penentuan bukan pada diorang. Pasal kita kata benda-benda masalah bai'ah ni tadi, sebutan tentang bai'ah kita faham. Tapi masalah apa hukum bai'ah tadi tu dan sebagainya tak boleh taat. So jadi kehidupan kita macam mana? Kahwin pun tak sah. Bukan setakat kahwin kita, kahwin mak bapak kita pun tak sah. Macam mana? Kalau yang dikata orang tu keluarkan idea, tak ada bai'ah, tak ada kerajaan. Tak ada kerajaan, tak patut nak patuh. Lepas tu dia nak kes contoh macam perkahwinan orang yang tak ada wali. Nak kahwin macam mana? Pasal dalam syarat di antara perkara ni adalah mesti ada kerajaan. So nak sah macam mana? Wali tak ada. So kahwin apa? Bersepah orang kahwin jadi haram. Tu banyak kan konsekuensi perbualan. Screen, smoke, sports, sing, song. Sing. Alas sekali nyanyi. Kan nyanyi kan? Perasan tak? Semua nyanyi. Setiap pagi, petang, siang mana nyanyi. So konsep ni, faham tak? Dia benda ni bagi pada orang muda. Faham tak? Dia tak lari sini, dia lari sini. Tak lari sini, kadang-kadang 3 benda dekat dia. Kadang-kadang 2 benda dekat dia. Perasan tak ini ruang dia? Kalau kita perhatikan balik, kalau kita nak kata bai'ah tadi kan, nak kata bagi bai'ah, siapa orang yang nak berbai'ah? Siapakah orang yang tuntut daripada bai'ah? Siapa? Itu kena jaga bab ni. Bila orang terlafazkan saja tak ada bai'ah, tak ada kerajaan. Kerajaan ada, tak wajib taat. Maksud kerajaan ada tak sah. Contohlah maksud dia. So tak sah macam mana nak kahwin? Apa tu mati jahiliah tu macam mana tu kan? Itu masalah-masalah. Itu sebab kita kata benda tu adalah masalah asas. Adakah orang itu dalam diri dia faham? Bila orang kata ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amr, orang urusan di kalangan kamu. Kamu taat ke tidak? Kena taat. Siapa kawal keurusan kita, kita taat. Masalah politik satu benda lain. Tapi masalah ketaatan, bila lampu merah keluar, merah, anda berhenti. Jangan kata macam tak wajib taat, anda langgar. Tak jahanam. Tadi Ustaz dia kata ni hukum. Ramai yang kata. Ini masalah dia. Tadi kita kata zaman para sahabat Nabi SAW dahulu pun, bukan semua hukum Allah Ta'ala turunkan. Bab berkenaan masalah kereta nak pakai mana, mana Allah tak turunkan. Hatta unta warna apa, mana dia turunkan. Kan? Macam kita kata, itu konteks itu adalah urusan duniawi kita, pengurusan kehidupan kita. Macam mana kahwin kena borang ke tak borang dan sebagainya, nikah luar kawasan ke tidak. Kalau dia kata tak ada benda berkenaan, tak ada kerajaan, dan nikah suka hatilah. Ambil adik awak, saya bawa kan, aku nikahkan nikah dengan diri aku. Lepas tu yang ni datang pula, siapa nak menentukan ada batasan mana nikah sah, nikah tak sah? Kalau tak ada kerajaan, semua orang nikah boleh jadi sah, semua orang nikah boleh jadi tak sah. So, kita hidup dalam negara apa? Masyarakat kita kalau mak bapak ada, okeylah, logik lah. Tak ada mak bapak, atau ada mak bapak sekalipun tapi tak ada, pasal ikutkan ikutkan pada segi fatwa, masalah wali itu hadir, wali itu bercakap, bukan disepakati. Pasal bagi jumhur para ulama sepakat, tapi Abu Hanifah kata okey, perempuan tu lafazkan sendiri. Pasal alasan dia kerana dalam masalah jual beli, perempuan boleh jual beli sendiri tak? Boleh. Sewa menyewa, boleh tak dilafazkan sewa menyewa sendiri? Boleh. Apa tak boleh lah? Dia ada kereta, sewakan pada orang, halal, sah. Dia ada barang nak jual, boleh tak? Mana akad tadi siapa yang uruskan? Dia. Baik, sekarang dalam perkahwinan. Ini ujar Abu Hanifah. Dalam perkahwinan, siapakah yang paling dapat mudarat atau manfaat daripada perkahwinan tadi? Dia. Kenapa orang lain pegang? Laki-laki pun guna juga. Mana pula? Laki yang tak kuat je yang itu. Jadi maksud dia bila dia cakap itu, maksud dia lafaz akad nikah tadi dan sebagainya, apa kita kata tak perlu kepada wali. Pasal wanita tu pegang sendiri. Cuma dia orang kecilkan sikit, kena ada wakil kerajaan hadir untuk menjadikan betul rasmi. Bukan perempuan tu buat sendiri. Kalau tidak, pergi dia orang yang taib, aku nikahkan diri aku dengan kau, dengan mas kahwinnya bla bla tunai. Kan, bagi, lepas tu kemudian tidur, lepas tu keluar. Mana boleh macam tu? Faham tak? Dia kata batasan kerajaan tu kena. Dia kena. Jika tidak, penguasaan untuk nikah sah tak sah, cakap orang tu senang. Golongan yang datang dari luar ni kan, dengan negara yang dia orang ni buangan. Biasanya kumpulan yang cakap ni korang buangan. Dia duduk lepak London, duduk cara London. Orang dia dekat negara asal kena pukul, kenapa dia lepak London. Tak tahu lah isap okok ke tidak cerita dia duduk kat London. Lepas tu idea dia sampai kepada negara-negara yang lain, hantar apa dia punya perkadiran dan sebagainya, dia bagi idea yang sama. Tapi lupa, ketika dia cakap tu, orang yang dia bercakap tadi akan hilang status anak sah nikah. Akan masalah pasal pernikahan akan datang.
Dengan sebab dia kata kerajaan tak ada. Kerajaan tak wajib kan? Kerajaan yang ada tak sah, tak sah. Bai'ah kena pegatan lah. Ngarut lah. Kalau macam tu itulah kita kata balik pada asal. Macam Nabi SAW kata, kata-kata aku. Bila Nabi kata pada wanita, kata-kata aku ni adalah bai'ah aku pada seorang sama macam bai'ah aku pada ramai. Macam nanti kita akan baca hadis tu, yang bercakap seorang je. Tapi ketika itu Nabi ambil daripada semua orang. Tak ada seorang datang cakap. Sebabkan lafaz Nabi seorang je jawab. Maka diterima oleh daripada semua kata-kata berkenaan. Bukannya setiap seorang melafazkan. Yang kena baca yang di bawah ni. Jadi kalau setiap orang melafazkan dengan bentuk macam ni kendaki, tak. Salah. Pasal dalam hadis Nabi, pernah Nabi lafazkan pada orang wanita, Nabi lafazkan benda ni, kemudian seorang je wanita jawab. Dia seorang je jawab dan Nabi terima daripada semua orang. Itu lafaz Nabi. Dan Nabi kata apa? Inama qauli limra'atin wahidah, kata-kata aku pada seorang wanita, ka qauli limi'atin imra'ah. Limi'ati imra'atin. Sebagaimana kata-kataku untuk 100 orang wanita. Lafaz ini datang sebab hadis yang kita akan baca lagi. Okey. Dia kata hadza isnadun sahih qad rawahu, sanad hadisnya sahih, sandaran dia adalah sahih. Wa qad rawahu Tirmidzi, diriwayatkan hadisnya oleh Tirmidzi, wan Nasa'i, Sa'i wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hasanun sahih. Hadis ni hasan lagi sahih. La na'rifu illa min hadis Muhammad bin Munkadir. Hadis tak diketahui kecuali berjalan periwayatan Muhammad bin Munkadir. Baik. Wa rawal Ahmad, Imam Ahmad an Salma binti Qais, daripada Salma binti Qais. Wa kanat ihda khalati Rasul, dan dia ni adalah seseorang mak saudara Rasulullah SAW. Kita tahu nama Aminah binti Wahbin. Saya cari tadi benda ni. Bila lama saya cari. Apa sal dikatakan dia ni sebagai sebagai mak saudara Nabi. Dikira sebagai mak saudara Nabi. Sedangkan kalau ikutkan keturunan, dia ni orang Ansar. Nabi orang Mekah, Quraisy. Apa jadi kisah dia? Okay, kisah dia sebenarnya adalah Abdul Muttalib, kan? Bapak dia apa? Hashim. Hashim tu kahwin dengan Bani Najjar. Bani Najjar ni keluarga perempuan ni. So selepas itu Nabi SAW bila jumpa Bani Najjar yang berada di Madinah, Ansar Al-Khazraj ni, Nabi akan kata pada dia orang, Nabi kata apa? Wahai bapa saudara. Dia kata khal. Orang kata am ke? Bukan. Bahkan kau ada khal. Kau lah bapa saudara belah mak. Bapa saudara sebelah mak. Dia bukannya relate pada mak Nabi, tapi atuk Nabi punya mak. Faham tak? Kan Nabi Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim tu punya isteri datang daripada Bani Najjar. Maka semua keluarga Bani Najjar tadi Nabi panggil sebagai bapa saudara belah mak, mak saudara belah mak. Maknanya relate kepada atuk dia punya keturunan ke sana. So dia jumpa macam dalam lafaz yang saya jumpa tu, dia kata apa? Dia kata pasal Nabi dalam Musnad Ahmad daripada Anas bin Malik, bahawa Rasulullah SAW telah masuk menemui seorang lelaki daripada Bani Najjar. Nabi telah masuk menemui seorang lelaki daripada Bani Najjar. Lalu dia kata pada lelaki berkenaan, dia kata Nabi ziarah dia dan Nabi kata, ya khal, mana orang tak masuk Islam lagi. Ya khal, wahai pakcik, wahai bapa saudara belah mak, qul la ilaha illallah, cakaplah la ilaha illallah. Ya khal, qul la ilaha illallah, wahai pakcik, wahai pak saudara belah mak, cakaplah la ilaha illallah. Ya khal. Tengok depan, tak tengok kan tak best juga. Tengok depan. Saya tadi jenuh mencari. Saya kata mana pula datang. Pasal bapa saudara Nabi kita kenal kan nama dia. Okey. Dalam hadis ni, contoh dalam hadis ni. Okey, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis Musnad Ahmad, hadis nombor 12134. Okey. Bahawa Nabi SAW telah masuk kepada menemui seorang lelaki daripada Bani Najjar, ya'uduhu, baginda melawat dia, menziarah dia ketika dia sakit. Faqala lahu, baginda kata kepada lelaki berkenaan, berkata kepada dia Rasulullah SAW, ya khal, wahai pakcik. Khal, lafaz pakcik belah mak. Kalau pakcik belah bapa dipanggil ya am. Amun. Ammi kan? Ammi. Kalau khali maksud dia bapa saudara belah mak. Okey.
Ya khal, wahai bapa saudara belah mak, dia kata qul la ilaha illallah, cakap la ilaha illallah. Faqala, lalu lelaki berkenaan berkata, awa khalun ana aw am, aku ni pak cik belah mak ke belah bapak? Dia kata, adakah pak cik belah mak aku ni ataupun belah bapak? Faqala Nabi SAW, la bal khalun, tidak, bahkan engkau adalah bapa saudara belah mak. Faqala lahu qaulu la ilaha illallah huwa khairun li, qala na'am. Dia kata, lalu berkata lelaki berkenaan pada baginda, kata-kata la Allah tu lebih baik untuk aku ke? Qala na'am, Nabi kata ya. So, jadi dia lafazkanlah. Tapi cerita dia, Bani Najjar ni yang berada di Madinah, dia daripada keluarga mereka dah berkahwinnya Hashim. So dengan sebab itu semua extend keluarga yang ni dikira sebagai, pasal kan bila Hashim kahwin dengan perempuan ni dapat apa? Abdul Muttalib ni Datuk Nabi kan. Maka dikira yang ni punya family belah mak tadi maksudnya itu. Bukannya mak dia, bukan Amir bin Tuwah bin. Amir bin Tuwah ke Quraisy kat Mekah, tak ada kaitan ke Madinah. Tapi memang ikut salah silah tadi, baliklah keluarga sebahagian kat situ. Faham Jelas Pasal kalau kita tahu yang golongan ni adalah golongan apa? Aus dan Khazraj. Mana Khazraj. Jelas? So, jadi kan baca nanti nampak jumpa bila dalam hadis datang salah seorang mak saudara Nabi ni, maksudnya bukan mak saudara Nabi yang direct, tapi belah atuk dia. Daripada atuk dia punya lineage. Faham Jadi dalam hadis ni dia kata apa? Rawah Imam Ahmad, Imam Ahmad an Salma binti Qais, daripada Salma binti Qais, wa kanat, dan adalah dia ni Salma binti Qais ni ihda khalatir Rasul, salah seorang mak saudara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia mak saudara apa? Yang saya sebutlah pasal dia ni daripada Bani Najjar. Dia adalah wanita Bani Najjar yang keturunan daripada satu keluarga dengan wanita yang dikahwini oleh datuk Nabi. Onyang Nabi. Itu Hashim kahwin dengan keluarga berkenaan. Maka anak dia dapat Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah datuk Nabi yang direct. Tapi yang ini daripada descendant daripada belah Madinah. Faham? Okey. Dia kata okey. Dia kata wa qad sallat ma'ahu al-qiblatain, dan dia ni Salma binti Qais ni dia telah solat bersama baginda SAW qiblatain, dua kiblat. Mana kiblat sempat dengan kiblat ke Aqsa, sempat kiblat ke Mekah. Mana dia orang masa Islam awal lah. Islam awal. Mana Islam awal. Dan dia di Islam sebenarnya ketika Mus'ab bin Umair datang ke Madinah. Dia masuk Islam ketika Mus'ab bin Umair datang ke Madinah mengajarkan Islam. Dia masuk Islam ketika itu. Sama binti Qais ni. Wa kanat ihda nisa Bani Adi bin Najjar, dan dia ni adalah seseorang wanita dari kalangan daripada keluarga Adi bin Najjar. Kita kata Bani Najjar kan? Ni kumpulan ni. Qalat, dia berkata Salma binti Qais ni, jitu Rasulullah SAW, aku datang menemui Rasulullah SAW, nubayi'uhu fi niswati minal ansar, kami nak membai'ah baginda dalam satu kumpulan di kalangan wanita-wanita Ansar. Mana sekumpulan wanita Ansar datang kepada Rasulullah SAW untuk membai'ah baginda. Dan dia dah masuk Islam dah. Kan, faham tak? Ketika masa dia masuk Islam, yang mengislamkan dia siapa? Mus'ab bin Umair. Ingat tu. Falamma syarata alaina, lalu bila baginda syarat ke atas kami, alla nusyrika billahi syai'a, bahawa jangan kami sekutukan dengan Allah sesuatu pun, wala nasriq, jangan kami mencuri, wala nazni, janganlah kami berzina, wala naqtul auladana, janganlah kami bunuh anak-anak kami, wala na'ti nabi buhtan, yang kami datangkan dengan pembohongan, penipuan, naftari nahu, yang kami ada-adakan ia, baina aidina wa arjulina, di hadapan kami dengan tangan dan kaki kami, wala na'si nahu fi ma'rufin, dan janganlah kami menderhakai dia baginda dalam perkara ma'ruf, perkara yang baik. Qala, baginda bersabda, wala taghshushna azwajakun, jangan kamu memperdaya membuat ghish. Ghish ni macam mana cakap jual beli yang ada sama-sama. Okey. Ghish, syubhah. Wala taghshushna azwajakum, jangan kamu buat perkara sama-sama terhadap suami kamu. Maksudnya kamu tipu suami kamu. Qalat fabayanahu, berkatalah wanita Salma tadi, dia kata kami membai'ah baginda di atas perkara tersebut. Thumman sarafna, kami pun pergi. Lepas bai'ah Nabi, kami pun pergi. Kami pun pulanglah.
Faqultu limra'atin minhunna, lalu aku kata pada seorang wanita dari kalangan wanita-wanita yang bersama aku tu, irji'i, pergi balik, patah balik. Fasali Rasulullah, tanyakan Rasulullah SAW, ma ghishu azwajina, apakah dia menipu suami-suami kami atau memperdaya suami-suami kami ni? Kata Nabi kata, mana qasyana falaysa minna, siapa tipu kami bukan golongan kami, kan? Buat tipu berhilah. Qala, berkata perawi, fasa'alathu, lalu perempuan berkenaan pun bertanya pada Nabi SAW. Faqala, baginda pun bersabda, ta'khudhu malahu, kamu ambil harta dia, itu harta suami tadi, fatuhabi bihi ghairahu, lalu kamu lebihkan atau hadiahkan ia kepada orang lain. Nah, harta suami ambil, hadiah kat orang lain. Nak kata sedekah tidak, maksud dia macam mendapatkan, macam cakap ambil harta suami ni bagi adik-adik dia. Tak, ambil harta suami ni sekian. Macam itulah maksud dia. Itu tak, itu pasal itu hak dia. Itu dia nak pakai. Dia kata suami dia kedekut. Mana tak dapat makan, dia dan anak dia pun tak dapat makan. Jadi Nabi kata ambil apa yang cukup untuk engkau dan anak engkau. Ini maksud dia yang sekarang ni lain. Dia orang tu ambil harta suami dia, lepas tu buat sini, bagi kat sekian, dekat adik-adik dia. Sepatutnya dia boleh lebihkan untuk tajuk dalam ambil harta suami dia. Maksud dia suami dia sendirilah. Kau cantikkan diri untuk suami dia. Kalau sekian, tapi kalau kata dia ambil tapi untuk orang lain. Contoh ambil harta suami, ini dia ambil tanpa izin tak kira. Mana-mana rish ni tak semestinya dengan izin. Dengan tanpa izin, mesti dengan izin pun boleh jadi. Maksud dia, kalau dia kata, maksud dia macam ni, bila kita dapat benda, bapak kita bagi, mak kita bagi barang sebagainya, katakanlah mak beri basikal. So the first thing, basikal yang diberikan pada anda, perkhidmatan basikal tadi prioriti pada siapa? Mak bapak lah. Mak bapak hadiah, mak bapak lah bagi. Bila mak bapak kita, maksud dia bagi kita benda tersebut, kita patut pulangkan balik jasa ataupun penghargaan kita kepada dorang. So, tanpa dorang bagi basikal tu, kita tak dapat basikal tu. So dengan sebab itu, dulukan dorang dulu. Faham tak? Bukan dahulukan diri sendiri. Tak senonoh nama dia. Dahulukan diri sendiri tak boleh. Maksud dia bukan, maksud saya bukan penting. Maksud dia kalau kita nak gunakan basikal tadi, kepada siapa kita dahulukan perkhidmatan, kebaikan basikal tu pada siapa? First thing pada bapak kita lah yang menghadiahkan benda tadi. Whoever beri pada kita barang tersebut, mana orang yang berikan tadi, kita dahulukan dia. Faham tak? Jadi macam juga macam seorang wanita, kalau kata yang ni kan harta dari suami dia bagi sebagainya, tapi dia dahulukan siapa? Suami dia lah. Bukan dahulukan macam dia pergi dahulukan kawan-kawan dia dulu. Kan macam orang kata kan, kawan-kawan lagi lebih kan daripada adik-beradik sendiri. Itu tak salah lah. Bahkan jaga hati ipar lagi lebih dari suami, jaga hati orang lain lebih dari suami dia. Masalah. Lebih-lebih kalau dia kata dia ambil harta suami dia dan dia buat macam tu, dan salah lah. Itu yang Nabi kata. Jadi dia tanya apakah dia maksudkan ghish. Maksud dia adalah dia ambil harta suami dia, tapi dia berikan atau lebih kepada orang lain, manfaat ke dan sebagainya. Contoh macam lain macam inilah, ambil harta suami, bercantik diri tapi untuk orang lain. Suami dapat gambaran rupa yang macam itulah, gitu rambut kan. Orang lain dapat anggun gila kan, cantik gila dan sebagainya. Orang tengok dia lintas tepi jalan macam, oh no, macam bidadari. Tapi suami kat rumah macam, mana bini aku? Tengok bawa kain. Bawa kain, rongkok kain kan. Salah lah. Itu maksud pengertian yang lain. Tapi segi asalnya, dia lebihkan orang lain dalam masalah harta yang suami dia bagi, tapi dia lebihkan orang lain dalam manfaat benda berkenaan. Itu maksud dia. Ataupun ada maksud lain kata, dia ambil harta tadi, dia bagi pada orang lain. Ambil harta suami dia, bagi pada orang lain. Sibuk dengan orang lain, tapi lupa berkenaan dengan suami dia sendiri. Tak sepatut. Macam itu kata macam itulah, macam suami dia bagi, patutnya untuk kegunaan diri, tapi dia bagi pada orang lain. Berbentuk yang kita kata bukan masalah sedekah dan sebagainya. Macam nak dapatkan orang kata priority tu pada, ini priority lah maksud dia. Priority. Kita nak tahu priority ni mudah aja. Contoh macam kita ada mak, kita ada bapak, kita ada suami. Kita kata nak dalam konteks siapa kita lebihkan. Kalau kita lebihkan mak bapak kita, itu priority kita lah. Kalau kita lebihkan suami kita, itu priority kita lah. Itu priority maksudnya kita lebihkan siapa. Ada orang dilebihkan anak daripada suami, ada orang dilebihkan isteri daripada anak-anak. Ada macam tu. Dia manusia ni macam tu. Ada dia punya masalah sikit kat sini. So, secara asasnya Nabi ambil daripada wanita-wanita tadi perjanjian. Perjanjian dia adalah dengan apa yang Quran cakap, dan Nabi tambahkan dengan benda ni. Nabi tambahkan dengan benda ni. Maksud dia bai'ah tadi tidak limited kepada bentuk itu. Bahkan Nabi tambah apa yang ikut siapa Nabi jumpa. Yang ni Nabi tambah ini kan. Okey. Dalam riwayat berikutnya, warawal Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari,
an Ummu Atiyah, daripada Ummu Atiyah, an Ummi Atiyah, daripada Ummi Atiyah, qalat, berkata Ummi Atiyah, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah membai'ah Rasulullah sallam, faqara'a alaina, lalu Nabi baca ke atas kami, la alla yusyrikna billahi syai'a. Nabi bacakan pada kami ayat tersebut, ayat yang ke-12 surah Al-Mumtahanah. Okey. Wa nahana anin niyahati, dan kami telah dan baginda melarang kami daripada apa? Niyahah, meratap ketika kematian dan sebagainya. Lalu bila Nabi minta daripada orang untuk benda sekian, lepas tu Nabi tambah dengan apa? Tu saya kata, setiap kali janji tadi, ada yang Nabi tambah sekian, ada Nabi tambah sekian, ada tambah sekian, ada yang sebut macam tu. Tak pernah satu sirah tu, dia kata tak ada sirah khas. Sebab kenapa ulama tak pernah kata ada bentuk khas bai'ah nak cakap apa. Tak ada. Sebab dalam hadis Nabi pun datang, selain Al-Quran tadi, Nabi tambah kejap tambah ini. Tengok orang yang jumpa tu siapa. So, bila Nabi kata jangan kamu Nabi kata wanahana, dan berkata wanita tadi, Ummu Atiyah kata wanahana anin niyahati, dan baginda melarang kami daripada niyahah, meratap, meraung ketika ketika kematian. Faqabadat imra'atun yadaha, lalu telah menarik seorang wanita tangan dia. Dia tak jadi. Maksud dia bukan dia salam Nabi, maksud dia tengah setujulah untuk benda berkenaan. Tiba-tiba perempuan tu tarik diri, salah seorang di kalangan wanita berkenaan. Faqalat, lalu dia kata, as'adatni fulanatun, telah as'ada ni ikut daripada kamus ataupun disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, penggunaan as'ada ni kadang-kadang kita maksudnya membahagiakan, menggembirakan, tapi maksud dia yang sering dipakai adalah orang tu nangis kerana kematian, kita tumpang nangis sama untuk dia. Kau orang tu macam sedih nangis, kita pergi nangis juga, dia datang nangis. Itu perkataan as'ada. Faham tak? Tolong tumpang nangis, tumpang nangis sama. Jadi sekarang ni cerita dia, okey, ni nak ceritakan macam mana wanita ni, dia dah Nabi kata kan, Nabi kata buat benda sekian, lepas tu Nabi sebut dia kata Nabi larang daripada kami meratap atau meratap ketika kematian. So jadi seorang wanita di kalangan ramai tadi, ada riwayat datang wanita tersebut dikatakan adalah Ummu Atiyah, dia sendiri. Dia kata Ummu Sulaim, ada kata nama dia dipersanggahkan lah, tapi dia tarik diri kejap, dan dia kata faqalat, berkata wanita tadi, as'adatni fulanatu, si fulanah, wanita sekian-sekian ni, dulu dia pernah temankan aku menangis. Fa uridu an ujziha, aku nak balas balik pada dia. Sebab apa tau? Sebab hari tu aku ada kematian, dia datang menangis untuk aku. Sekarang ni dia saudara dia mati. Yang dia kata aku mati saudara dia, aku nak tolong nangis untuk dia kejap. So dia pergi kejap. Dia pergi lari. Dia lari pergi nangiskan untuk orang. Tapi para ulama katalah, maksud dia bukan menangis yang mengoyakkan baju dan sebagainya, tumpang nangis sama. Tapi ada juga kata tak, dia nak balas balik sebelum daripada buat janji. Apa yang tak boleh buat lepas ni takkan buat dah. Okey, maksud dia ni meratap dagu-dagu dan sebagainya kan. Memang kita kata ada wanita yang kita kata tak perasan. Time kita cakap macam ni, orang semua kata yalah saya berjanji. Tapi bila sampai jadi kes kematian tu berlaku, mungkin keluar itu lebih kurang lah. Dia air mata mengalir tak apa. Bunyi suara tu adalah dipanggil niyahah. Suara tu, suara ratapan tu, mungkin bunyi kecil, bunyi besar tu, kan, bunyi macam tu, itu panggil niyahah. Tapi sekarang ni wanita tadi, kita teman dengan hijab kawan tu, fama qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak cakap apa dia pada dia. Nabi diam. Dia tak cakap kejap, hari tu ada orang tu nangiskan untuk aku, sekarang aku nak nangis untuk dia. Malah budi balik. Sebelum angkat janji ni, pasal Nabi kata jangan kamu meratap ketika kematian. Jadi dia lari kejap. Fama qala laha Rasulullah syai'a, maka tidak mengatakan kepadanya Rasulullah SAW sesuatu benda. Nabi diam. Fantalaqat, dia pun pergi. Wa raja'at fabaya'aha, lalu dia pun lepas dia pergi, tak lama tu dia datang balik. Lepas dia teman kawan tu nangis kejap, lepas tu dia pun datang balik, fabaya'aha, lalu baginda pun membai'ah dia, terima bai'ah dia. Sedia dia lafaz bai'ah, lepas dia selesaikan dahulu. Ada yang mengatakan bahawa benda ni berlaku untuk dia saja, Nabi tak izinkan lepas tu. Kan? Maksud dia ketika tu, masa dia ambil peluang ketika tu, dia jadi pada dia saja. Special case lah. Macam kes berkenaan dengan ada orang yang sembelih binatang tak cukup umur. Ada yang pernah dibenarkan salah seorang sahabat, untuk dia saja. Tak boleh lagi untuk siapa selepas ni. Dia seorang je yang sembelih
kebetulan dia tersembelih awal. Kemudian bila ditanya Rasulullah SAW, Rasulullah kata tak ni. Kemudian dia kata ada yang ada tapi umur tak cukup. Nabi kata boleh untuk kau, tak boleh untuk siapa lepas kau sebelah sini. Jadi maksudnya ada benda special case yang Nabi kata macam tu. So this woman pun macam tu jugalah. Dia pergi lari kejap sebelum bai'ah, selesaikan dulu, datang balik baru bai'ah. Okey. Wa rawahu Muslim, diriwayatkan hadis ni oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan itu riwayat fama wafa minhunna imra'atun ghairaha, maka tidak menunaikan janji tak nak meratap tu di kalangan wanita-wanita yang berjanji tadi, imra'atun, seorang wanita pun ghairaha, selain dia. Mana that woman yang mana dia lari menangis kejap kan, dia datang balik, dia seorang je lepas tu yang tak, dia bila ada kematian tak ada bunyi. Dia seorang je. Wa ghairu Ummu Sulaim bintu Milhan, dan selain Ummu Sulaim bintu Milhan. Ummu Sulaim terkenal emak Anas bin Malik. Tak tahu ceritakan anak dia mati, dia lepak, dia bagi masak. Dia dua orang ni yang dikata sebut dalam hadis ni, kata dua orang ni yang bila lepas berlaku kematian tadi, lepas janji ni kan, lepas tu semua wanita yang lain tu semuanya bila berlaku kematian juga, kecuali dua orang ni. Perempuan yang jumpa Nabi tadi kata, kejap, ada tu ada perempuan menangis untuk aku sekarang menangis untuk dia. Dia tak menangis lepas tu, tak meraung lepas tu, tak keluar suara lepas tu. Begitu juga dengan Ummu Sulaim bintu Ibnatu Milhan. Okey, itu mak Anas bin Malik. Faham Okey. Walil Bukhari, dalam hadis Bukhari lafaz dia, an Ummi Atiyah, daripada Ummi Atiyah, qalat, beliau berkata, dia kata fa akhadha alaina Rasulullah SAW, telah mengambil ke atas kami Rasulullah SAW indal bai'ati, ketika bai'ah tu Nabi ambil janji ke atas kami, alla nanuha, janganlah kami apa? Meratap. Maksud saya meratap tadi bukan cuma koyak baju tu, tak. Keluar suara. Kan biasa kita kadang tak tertahan. Tu je, kan? Dulu kita orang datang kan, orang nangis tapi datang kan, perempuan menangis kan. Tak, kadang-kadang benda tu kadang orang tak nak menangis. Datang orang tepuk-tepuk badan, sabarlah. Janji kata. Kan? Tak, saya faham, mengalir air mata tak salah. Memang kita kata Nabi sendiri mengalir air mata, tapi masalah suara keluar, the sound, suara menangis tu yang tak boleh. Jadi Nabi ambil daripada mereka. Okey. Maksud dia berkata Ummu Atiyah telah mengambil ke atas kami Rasulullah SAW indal bai'ati, ketika bai'ah, alla nanuha, bahawa janganlah kami apa? Meratap. Fama wafat minna imra'atun, maka tidak bersetia, tidak menunaikan minna di kalangan kami ni, imra'atun, seorang wanita pun, ghaira khamsi niswatin, selain daripada 5 perempuan je. Ummu Sulaim, Ummul Ala, ibnatu Abi Saburah, ibnatu anak perempuan Abi Saburah, itu imratu Muaz, isteri kepada Muaz bin Jabal. Wa imratan, dan dua orang wanita lain yang tak disebut nama dia. Ada juga yang kata tak. Dia kata Ummu Sulaim, Ummul Ala, ibnatu Abi Saburah, lepas tu isteri kepada Muaz, dan seorang wanita lain tak disebut nama dia. Jadi dia kata yang tak disebut nama tu adalah Ummu Atiyah sendiri. Dia sendiri, perawi hadis sendiri, dia tak nangis. Dia pasal dalam kisah lain kata dia yang lari minta izin, kejap aku nak pergi lari untuk nangis kejap. Pasal hari tu orang tu pernah nangis untuk aku. Dia ada 5 orang wanita yang tak nangis lagi, lepas dari kisah berkenaan tak nangis. Ada pun orang lain semua keluar. Ada separuh tu meratap dengan syair. Dia meratap bukan semestinya dengan meratap dengan syair. Walaupun dia orang dah baik. Dah lah. Nangis juga. Tak boleh tahan. Tapi tak terkeluar Islam. Tak terkeluar Islam. Baik janji itu sebab bila tajuk yang dikaitkan tajuk kenegaraan tadi tak terlibat pun. Pasal benda tadi Nabi tambah dengan tajuk jangan. Kenapa tak Nabi tambah dengan apa? Yang ini Nabi tambah jangan buat sesuai upaya kamu. Jadi Nabi kata tambah dengan jangan apa, meratap. Jangan meratap. Benda tadi terkeluar juga. Yang kadang kita kata memang manusia ni bila kita dengar cerita orang, kita mungkin sabar. Kena diri kita mungkin kita ingat. Kena diri cerita orang memanglah. Sedang orang cerita, tak sabar orang tu. Kena kat dia, risau tulis tangan. Betul. Jadi konsep dia macam kalau kata macam bai'ah yang kita sebut awal tadi kan. Dalam kisah ni tadi tak kena pun. Pasal bila Ummu Atiyah cakap dari Bukhari Muslim tadi, dia kata semua wanita tadi langgar. Bab apa? Bab meratap ni. Kecuali berapa orang? Satu riwayat kata 2 orang saja, satu 5 orang.
Dia tak dikira sebagai keluar daripada Islam. Cuma yang ini dia kan. Dia terlepas. Orang tak boleh tahan. Tak boleh. Kalau jadi Nabi kata pasal benda ni untuk wanita memang iyalah. Pasal lelaki takkan meratap. Sebab kenapa dalam bai'ah dengan wanita Nabi tambah benda ni? Pasal lelaki tak meratap. Lelaki meratap lawak lah sikit kan. Oh, gitu kan. Masalah. Yang kata, hilang lah, tak ada dah. Tak boleh menantu dah lepas tu. Ya, ni handsome pun. Siapa kata semalam handsome? Ada orang handsome kena hadap balik. Ya, tak siapa sebenarnya cerita. Baik. Waqad kana Rasulullah SAW, sambungan Waqad kana Rasulullah SAW, dan dahulunya Rasulullah SAW yata'ahadun nisaa. Dia baginda mengambil perjanjian dengan wanita-wanita ni bihadzil bai'ah, dengan janji ini yaumul aid, pada hari raya. Bahkan kadang-kadang hari raya tu Nabi ulang balik lafaz yang sama, suruh mereka ingat balik janji tadi. Jadi baik tak bai'ah berkali-kali pula, ada bai'ah lagi. Dia masa dilanggar dia tak kena apa. Tak ada. Benar itu kita akan baca dah ni. Apa benda tajuk berkenaan siapa yang terlanggar. Okey, yaumul aid. Kama rawal Bukhari. Sebenarnya diriwayatkan Imam Bukhari, an Ibn Abbas. Ibn Abbas dia Ibn Abbas dia masuk Islam dan 3 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Atau 4 tahun, 2 tahun atau 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Dia bukan datang dari awal. Jadi maksud dia ceritakan benda ni, maksud dia dah hujung-hujung Islam dah menang lama dah ada kerajaan ketika tu. Mana kita kata dah 6 tahun atau 7 tahun lepas Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Tak ada bai'ah lagi kot. Confirm ada bai'ah kan? Tapi Nabi sering ulang balik pada wanita-wanita tadi. Okey. Kama rawal Bukhari, menyebutkan Imam Bukhari an Ibn Abbas berkata Ibn Abbas, syahidtus salata yaumal fitri. Aku hadiri. Syahidah dua maksud. Yang besarlah, satu menyaksikan, satu melihat, satu bersaksi, tiga. Satu bersaksi. Tu swear. Ambil sumpah Okey, syahid. Lepas tu ada juga syahidah ni maksud dia untuk apa? Lihat. Syahid tu, I saw. Okey. Dan juga satu lagi maksud dia hadir. Macam dia kata yang ni maksud hadir ni adalah witness lah. Maksud dia kat sini kata aku menyaksikan, atau aku maksud dia aku hadir. Syahidtus salata, aku hadir solat yaumal fitri, pada hari fitr, hari berhenti berbuka puasa. Tahu hari berhenti berpuasa, hari berhenti puasa, fitr itu bukannya fitrah. Tu orang kita suka terjemah zakat fitrah. Fitrah ini adalah kebersihan bla bla bla. Tak, maksud dia adalah berhenti puasa. Ya. Maksud dia berkata sumu li ru'yatih, puasalah kamu kerana melihatnya. Wafturu, futur wafturu, dan berbukalah li ru'yatih, kerana nampak bulan juga. Berhenti puasa kerana bulan. Jadi pada hari berhentinya puasa yaumul fitr. Ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah SAW. Wa Abi Bakrin, dan Abu Bakar. Wa Umar wa Uthman, dan Umar juga Uthman. Fakulluhum yusalliha qabla al-khutbati. Maka semua mereka solatkan, melakukan mensolatkannya, melaksanakan solat hari raya berkenaan qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Thumma yakhtubu ba'du, kemudian mereka berkhutbah, berucap selepas itu, sesudah itu ba'du, sesudah itu. Lalu dia kata itu pasal hadis ni ada relate berkenaan dengan tajuk, nak peringatkan bahawa inilah cara khutbah yang sebenar. Mana solat hari raya, solat dulu baru khutbah, bukannya khutbah baru solat. Pasal ada ketika zaman Bani Umayyah dahulu berlaku tradisi melakukan khutbah sebelum solat, sampai ada seorang lelaki itu tegur. Maka kalau kita buka dalam Sahih Bukhari Muslim, hadis berkenaan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang nampak dengan kamu satu kemungkaran, maka ubah dengan tangan dia. Hadis itu datang disebut oleh pemuka bin Syu'bah, disebut hadis berkenaan ketika dilihat seorang lelaki tegur tu khalifah ataupun pemimpin tu atas mimbar. Naik mimbar, dia nak khutbah dulu. Lepas tu dia kata as-salat qabla al-khutbah, solat sebelum khutbah. Jadi kawan tu pula kata apa? Qad turika ma hunalika. Dia tinggalkan dah benda tu, dia cakap. Lalu salah seorang sahabat Nabi kata apa? Amma hadha, adapun lelaki ni faqad qada ma alaih, dia telah selesaikan apa yang kena ke atas dia. Pasal aku lihat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa lihat dengan kamu ni satu kemungkaran, ubah dengan tangan dia. Tak boleh ubah dengan tangan, maka dengan mulut. Tak boleh dengan lidah dia, maka ubahlah dengan hati dia, maka itu adalah lemah iman. Dia cakap macam tu. Dan dalam konteks ini yang kita kata hadis ini sebenarnya teguran daripada pemimpin. Jadi kalau dia kata benda berlaku secara umum, tegur secara umum tak salah. Jangan kita macam stand macam tak boleh ini memalukan pemimpin, apa salah pula? Kalau salah-salah lah. Dalam bentuk macam tu tak apa tegur, tak ada masalah. Bahkan sahabat Nabi tak ada kata macam kau pasal tegur pemimpin depan orang ramai yang memalukan, mengaib. Tak ada pun, tak diajar macam tu. Banyak orang sebut hadis tadi tapi lupa.
Sibuk dengan hadis berkenaan tak boleh tegur pemimpin, pemerintah depan depan, memalukan dia, ditinggal hadis ni. Yang mana perbuatan tersebut para sahabat Nabi clarify perbuatan dia. Baik. Jadi bila dikata, jadi kat sini hadis yang apa disebut oleh Ibn Abbas ni adalah nak remindkan tajuk tu. Okey. Lalu dia kata apa? Fa nazalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka telah turun Nabi SAW. Nabi turun, lepas Nabi khutbah Nabi turun. Fa ka'anni anzuru ilaihi hina yujallisu rijala biyadihi, dan seolah aku memandang kepada baginda, masih lagi pandang baginda ketika baginda mendudukkan orang ramai di hadapan baginda. Mana orang ramai masih tak bergerak, Nabi berdiri situ, Nabi turun dan orang ramai masih lagi macam tu. Summa akbala, kemudian baginda pun mara. Yashuquhum, baginda melepasi mereka, membelah saf, jalan merentasi mereka, merentasi orang ramai. Hatta atan nisaa ma'a Bilal, sehingga dia bagi sampai kepada golongan wanita bersama-sama dengan Bilal. Bilal ikut belakang Nabi. Okey. Faqala, baginda sallam membaca Al-Quran. Baginda baca, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza ja'akal mu'minatu, bila datang kepada kamu wanita-wanita beriman, yubayi'naka, membai'ah kamu, ala alla yusyrikna billahi syai'a, bahawa mereka tidak akan menyekutukan Allah Ta'ala dengan suatu benda pun, wala yasrikna, jangan mereka mencuri, wala yaznina, jangan mereka menzina, wala yaktulna auladahunna, jangan mereka bunuh anak-anak mereka. Okey? Wala yatina bibuhtan, yang mereka datangkan dengan pembohongan, yaftarinahu baina aidihin wa arjulihin, yang mereka adakan di hadapan mereka dan juga dengan tangan, di hadapan tangan mereka dan kaki mereka. Hatta faragha minal ayat kulliha, sehingga Nabi selesai baca ayat seluruhnya. Thumma qala hina faragha, kemudian baginda bersabda ketika baginda selesai, antunna ala dhalik, kamu semua di atas itu ke? Kamu semua di atas itu ke? Di atas perjanjian ini ke? Faqalat imra'atun wahidah, maka berkata seorang wanita saja. Lam yujibhu ghairuha, tidak menjawab soalan Nabi tadi selain dia. Naam ya Rasulullah, naam ya Rasulullah, aku ya. Dia seorang je jawab. La yadril Hasan, Al-Hasan bin Muslim, dia tak tahu, perawi hadis tak tahu nama perempuan siapa. Man hiya, la yadri Al-Hasan man hiya, tidak mengetahui Hasan bin Muslim siapakah wanita berkenaan. Jadi dia sebut gitu kan, dia kata kamu di atas sini seorang perempuan je, seorang je jawab. Naam ya Rasulullah. Orang lain senyap tak jawab pun. Dan Nabi terima benda tersebut kan. Kita kata tak ada macam Nabi kata ni. Jadi qala, kemudian Nabi pun bersabda, bila dah terima macam tu, fatasaddaqna, maka bersedekahlah kamu semua. Bersedekahlah. Qala, berkata perawi hadis, wa basata Bilal thawbahu, Bilal pun rentangkan baju, pakai baju dia, faja'alna yulqina al-fatakha wal khawatimah, lalu mereka mula campakkan anting-anting lah, apa, cincin ke dalam pakaian Bilal. Bilal tadah je. Jadi maksudnya diulang balik perjanjian berkenaan. Wa Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, an Amr bin Syu'aib, Ibn Amr bin Syu'aib, dari bapa dia, daripada datuk dia, qala, dia berkata ja'at Umaymatu bintu Ruqaiqah, telah datang Umaymah binti Ruqaiqah ila Rasulullah SAW, tubayyi'uhu 'ala al-Islam, membai'ah baginda di atas Islam. Faqala, lalu baginda bersabda, ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'a, aku bai'ah engkau di atas bahawa jangan kau sekutukan dengan Allah Ta'ala sesuatu pun. Wala tasriqi, jangan kau mencuri. Wala tazni, jangan kau berzina. Wala taqtuli, wala daki, jangan kau bunuh anak engkau. Wala ta'ti bibuhtanin, jangan kau datangkan dengan pembohongan, penipuan. Taftari nahu, yang kamu ada kamu reka-reka di hadapan kamu, baina ayadaiki wa rijlaiki, mana yang kamu ada-adakan sendiri, jangan buat. Wala tanuhi, yang kamu apa? Yang kamu meratap. Wala tabarruji, yang kamu berhias, kabarujal jahiliyah ula, dengan hiasan apa jahiliah yang awal. So, Nabi cakap dengan dia pada macam tu. Ini yang Nabi sebut kepada Umaymah binti Ruqaiqah. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, daripada Ubadah bin Samit, qala, beliau berkata, kunna inda Rasulullah SAW fi majlisin. Okey? Kami dahulu berada di sisi Rasulullah SAW dan satu majlis. Faqala, lalu baginda bersabda, tubayyi'uni, kamu bai'ah aku. Nabi kata, ala alla tusyriku billahi syai'a, bahawa jangan kamu sekutukan Allah Ta'ala suatu benda pun. Wala tasriqu, jangan kamu mencuri. Wala taznu, jangan kamu berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Qara al-ayat allati akhazat alal nisa. Mana dibaca ayat tu yang dikenakan, diminta pada wanita sebenarnya. Okey, ni bai'ah perempuan dia panggil. Bai'ah perempuan. Okey? Idza ja'akal mu'minat, apabila datang pada engkau orang-orang yang beriman. Faman wafa minkum, maka Nabi sabda faman wafa minkum, barang siapa yang setia, tunaikan di kalangan kamu,
fa ajruhu 'ala Allah, maka pahala dia sisi Allah Taala. Wa man asaba min dhalika syai'a fa uqiba bihi, barang siapa terkena zina ke, jatuh dalam salah satu benda berkenaan syai'a, sesuatu, fa uqiba, lalu dia dihukum, fa uqiba bihi, dihukum dengan sebab perkara tersebut, fa huwa kafaratun lahu, maka hukuman itu adalah penghapus bagi dosa dia. Wa man asaba min dhalika syai'a, dan barang siapa yang terkena daripada apa benda yang kamu yang janji tadi, fasatarullahu alaihi, maka Allah Ta'ala sembunyikan, Allah Ta'ala lindungi. Dia buat benda berkenaan, tapi Allah Ta'ala lindungi, orang tak tahu pun apa dia buat. Okey, fahuwa ila Allah, maka dia terpulang kepada Allah Ta'ala. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala ampunkan dia. Wa insya'a azabahu, jika Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala akan apa? Azab dia. Ini kita kata apa yang disebut oleh dia, macam abang katakan, dia orang terlanggar, adakah di Islam? Tak. Macam Nabi kata, siapa yang tunaikan janji ini, maka untuk dia Allah Ta'ala janjikan dia pasti akan diberikan pahala. Dan barang siapa yang buat kemudian kena hukum, maka hukuman tadi adalah kafarah dia. Kalau dia buat, Allah Ta'ala sembunyikan, tak ada siapa tahu dia buat benda berkenaan. Nauzubillah, kita minta jauh daripada berlaku pada kita. Kalau terjadi, maka kalau dia kata Allah Ta'ala suruhkan benda berkenaan, maka dia terpulang pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala ampunkan. Jika Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala akan azab dia. Jelas? Dah, kita berhenti kat sini. Sebenarnya bawah tu lah yang kata kisah apa, Muqatil bin Hayyan kata, wa unzilat hadhil ayah yaumul fathi, diturunkan ayat ini pada hari penaklukan Mekah. Fa bay'a Rasulullah ar-rijal, lalu dalam bai'ah Rasulullah golongan lelaki, ala Safa, di atas bukit Safa. Wa Umar, dan Umar pula yubayyi'un nisa tahtaha, dekat duduk kat bawah, bai'ah pula perempuan. An Rasulullah bagi pihak Rasulullah SAW. Fa dzakara baqiyatuhu kama taqaddam wa zada, dan maka disebut hadis tadi macam yang kita baca tadi dah. Dan telah lalu, falamma qala, dan apabila dibacakan, wala yaqtulna auladahun, wala, jangan mereka bunuh anak-anak mereka. Qalat Hindun, berkata Hindun, rabainahum sighara, kami bela mereka sejak kecil. Faqataltumuhu kibara, kamulah yang bunuh dia ketika dah besar. Fadhahika Umar hatta istalqa, maka ketawa Umar sampai dia terlentang. Cuma dia tak ada dia ni kan. Mana mungkin Hindun cakap pun dalam keadaan lawak jugalah. Pasal diorang ketika tu dah habis. Tamat dah. Darah tak tuntut dah. Tak ada tuntutan darah dah. Semua tahu masing-masing ada. Yang ini ada mati, yang ini pun ada mati. So masing-masing lepas, let go. Every blood. So ketika itulah dia cakap yang tu, kami bela waktu kecil, kau bunuh time besar. Tu Umar ketawa dan terlentang. Hatta istalqa. So itu antara kisah lah. Jadi bai'ah tadi, kalau kita buat lawak macam tu, patutnya tak boleh kan? Tapi tak, itu bukan bai'ah yang dimaksudkan macam dalam biasa. Baik, faham dia perlilah, sindirlah. Ya, saya. Okey. Ada istilah bai'ah dengan istilah qasam, sumpah ada beza. Tak lain. Dan bai'ah ni janji setia. Qasam ni adalah lafaz kita kata bersumpah, mungkin kena kepada contoh macam, adakah kau buat? Dia kata apa? Dia kata saya tak buat. Demi Allah. Disebut demi Allah tu qasam. Itu qasam lain. Qasam ni macam penegasan. Dia penegasan, dia bukannya janji setia. Qasam tidak semestinya janji. Dia boleh berlaku dengan kita tu, orang tuduh kita menafikan pun kita boleh bersumpah. Jadi maknanya istilahnya okey, istilahnya tak rendah lah orang tegar bahawa istilah bai'ah tu hanya untuk pemerintah. Istilah qasam tu hanya untuk jemaah. Tak ada. Sama je. Sama sekali. Ada. Macam kita kata nak sumpah dengan apa? Sumpah lah, tapi benda tu tak bagus dibuat sebenarnya. Pasal antara benda yang paling yang tak patut orang tu buat adalah terbanyak bersumpah. Sebab kalau dia banyak bersumpah, nama Allah Ta'ala di sisi dia akan kecil. Kan dilanggar dan tak rasa takut. Terlampau kecil. Sampai Nabi larang kita kalau nampak orang tu melakukan barang dia dengan sumpah, tak payah beli, lari. Orang tu sumpah kan, demi Allah barang dia bagus, belah. Pasal kalau dia perlu menggunakan sumpah untuk lakukan barang dia, tak payah beli. Jadi istilah kepada apa dia tak setia kepada macam pemerintah, pimpinan jemaah tu, maknanya itu istilah bai'ah, bukan Nah, bai'ah dia tak istilah tak janji setia, bukan masalah bai'ah tak. Dia kata bai'ah tak juga. Dengan sumpah Sumpah laknat kita kata dalam Al-Quran jadi, tapi dalam tajuk bukan mula'anah. Kalau seorang lelaki tuduh isteri dia berzina tanpa saksi, itu ya ada. Ya ada, yang lain tak ada. Sumpah laknat dan sumpah yang dia kata apa mubahalah lain. Mubahalah ada tajuk lain. Yang mana kita dengan satu kumpulan tadi tak ada penyelesaian. Macam Nabi ajak orang Kristian, Yahudi itu keluar. Dan dia kata orang sumpah, kita sumpah minta Allah Ta'ala ke atas siapa yang menipu. Itu ada dipanggil mubahalah lain. Ini kita sampai dengan fake nanti kemudian. Baik, berhenti kat sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa salamun alhamdulillah alamin. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.